بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang dimuliakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Ismail Ngah selaku Pengerusi Surau Ahli Jawatankuasa Surau Al-Hikmah, Imam Bilal, dan lagi dihormati dua orang ahli panel jemputan kita malam ini, terusnya muslimin muslimat tetamu Allah yang dirahmati sekalian. So alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab malam ini dalam suasana tenang, damai, ceria dan nampak bersemangat, kita berada dalam suasana yang alhamdulillah, insya-Allah kita semangat, insya-Allah, dan kita akan sambut puasa tak lama lagi. Dan kalau biasa kita ada kuliah tazkirah talaqi, cuma malam ni dia ada kelainan sikit, tapi tak lain pun, lebih kurang biasa juga. Cuma malam ni kita ada forum, untuk forum di amban Ramadan ini. Dan untuk itu kita ada dua orang ahli panel ataupun tokoh yang tak asing lagi di persada Malaysia kita ini. Jadi mana orang tokoh di depan kita ini bukan orang sembarangan, mereka tokoh-tokoh yang Masya Allah. Jadi malam ni tuan-tuan begitu bertuah. Dan kenalkan dulu, sebelah kanan saya Profesor Madya Dr. Basri Ibrahim, pensyarah pengajian kontemporer Islam UNIZA. Kau tengok biodata dia, Masya Allah, dia merupakan ahli fatwa di negeri Perlis, dan banyak lagi jawatan dipegang, dan untuk makluman diterima karangan beliau, buku-buku terjemahan mencecah 100 lebih karangan buku dia, Masya Allah. Ini ahli panel yang Masya Allah sangat hebat. Dan sebelah kiri saya, Masya Allah, ahli panel yang juga merupakan tokoh, itulah Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pensyarah kias dan merupakan penasihat pondok Sungai Durian, dan merupakan bukan saja tuk guru di universiti, tapi tuk guru di pondok. Masya Allah, hebat. Dan Dr. Basit ni dia lebih glamour dengan Abu Anas, banyak saya, Masya Allah, banyak dalam Facebook dia menjawab, Masya Allah, hebat. So tuan-tuan rahmati Allah sekalian, jadi malam ni kita akan berforum. Kita tahu sampai pukul berapa malam ni, sebab nampak suasana nampak belum ceramah lagi, nampak lain dah rasa tuan-tuan, kita ada satu lagi, kita ada lebih kurang 3 sesi soal jawab, 3 soalan. Tapi sebelum soalan, bila dah habis 2 soalan itu, kita akan buka soal jawab dulu daripada tuan-tuan, kemudian kita akan terus sambung dan kita akan penutup. Dan soalan kita kemukakan jawapan saya ingat sekitar 10 hingga 15 minit. Itu dia, insya-Allah. So kita mulakan sekarang. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita beri kepada tamu kita daripada Kelantan dulu untuk memulakan jawapan dia. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Ustaz, kita hari ini malam Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad malam. So kita ada berapa hari lagi sebelum Ramadan? Ada 4 atau 5 hari lebih kurang lah. So 4 atau 5 hari ini, agak-agak Ustaz, apa dia amalan yang patut kita buat di hari-hari sebegini sebelum masuk Ramadan? Mudah-mudahan bila kita masuk Ramadan dalam keadaan yang begitu berkobar dan bersemangat. So bila kita hayati Ramadan, kita hayati
yang terbaik insya-Allah. So, boleh Ustaz sebutkan apa dia amalan-amalan yang boleh capai kepada matlamat demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dihormati Dr. Fauzi selaku moderator, Profesor Madya Dr. Basri sebagai ahli panel, dan juga yang dimuliakan Tuan pengurusi masjid ataupun surau Al-Hikmah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini Ana dapat bersama dengan para jemaah sekalian di surau kita ini, di mana kalau tengok ke aktiviti surau ni di antara yang aktif dan masyhur di kawasan ini. Jadi sempena dengan kedatangan Ramadan 1437, maka semua orang dah buat persiapan. Kalau kita pergi lalu ikut kedai-kedai supermarket itu, bukan cakap menyambut Ramadan, dia sambut raya dah. Dengan raya pun dia sambut dah siap. Jadi orang-orang restoran dia sambut Ramadan, restoran tak ada sambut raya. Sebab hari raya orang tak pergi makan, dia cari rumah free. Jadi itu dia panggil fiqh awlawiyat ke Dr. Basri lagi. Fiqh keutamaan, sebab dia tahu itu keuntungan dia di situ. Jadi kita yang nak menyambut Ramadan, apa persiapan kita? Jadi kalau orang tanya kita, apa persiapan kita? Tapi kalau tanya muslimat, boleh jadi dia senara dia ada, jangan dia tanya. Ya, kain lansir dah lama tak tukar, kursi pun orang lain duduk tukar jati belakang kita, duduk main kayu getah lagi lah. Jadi banyak masalah. Jadi para ulama ketika memberi tazkirah ataupun motivasi menyambut Ramadan, apa persiapan yang patut kita buat? Jadi di antara persiapan iaitulah kita istisyar bihaqiqatis siyam. Kita mesti menjiwai hakikat puasa itu sendiri, duduk di mana. Sebab kalau kita tak tahu puasa, bulan apa? Bulan puasa. Apa makna puasa? Tak makan, habis. Berarti setakat tak makan siang hari. Tapi kita akan makan malam sampai peringkat timbulnya bazar Ramadan yang tidak terkawal. Jadi bazar Ramadan ni peringkat awal orang baca dengan bagi atas, bazar Ramadan. Lama-lama dia tukar bagi bawah. Jadi itu yang kita bimbang. Dia pergi ke bazir Ramadan, tidak jadi bazar. Jadi tuan-tuan sendiri yang boleh menilaikan dia jadi bazar ke jadi bazir, sebab kita yang mengguna, salah gunakan. Jadi apabila kita lihat Ramadan itu datang, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebut, atakum Ramadan wa huwa syahrun mubarak. Datang kepada kamu Ramadan, iaitulah bulan yang diberkati. Di dalamnya ada satu malam khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni ahli matematik kata 83 tahun 4 bulan dekat. Jadi banyak dia punya gandaan pahala yang begitu besar. Cuma bila sebut tentang gandaan pahala, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, maka itulah orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang tersebut, golongan yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah, maka awal-awal lagi forum, wacana, apa dia, seminar telah dibuat untuk menyambut Ramadan. Walaupun kita tak tulis, ada setengah orang dah sibuk dah siap dah angkat banner tulisan besar-besar dekat jalan, selamat datang Ramadan. Saya bila baca benda ni, saya terfikir, kalau tak tulis selamat datang, agak-agak Ramadan mari ke tak? Macam tak mari ya. Jadi kita buat apa tulis selamat datang? Baik tulis Ramadan, bulan baca Quran, gaban tazkirah, yang orang tengok dia teringat kepada apa amalan yang dia belum buat lagi, apa amalan yang patut dia buat. Jadi persiapan untuk menyambut Ramadan yang pertama sekali, sebagaimana dalam hadis yang menyebut tentang banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Syaban. Hadis Usamah. Bila Usamah tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang syahrun yaghfulu fihi nas, bulan yang orang terlupa kepada dia.
Sebab orang dia nampak Ramadan, sebelum dia orang ingat ke Rajab, bulan haram. Tapi Nabi kata dalam bulan Syaban itu turfahu bil amal ila rabbil alamin, bulan yang diangkat amalan kepada Allah Ta'ala, iaitu laporan amalan setahun. Laporan amalan dalam setahun diangkat pada bulan Syaban. Cuma tarikh tidak ditetapkan. Baik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi kita sebut tentang puasa apa ni, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis. Diangkatnya amalan pada hari Isnin dan hari Khamis, kecuali man kana bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang ada di antara dia dengan saudaranya permusuhan. Maka kerana itulah di antara fiqh aulawiyat tentang menyambut Ramadan, apa yang saya nampak daripada hadis-hadis tentang kelebihan itu menunjukkan kepada kita bahawa sebelum kedatangan Ramadan kita perlu melakukan perdamaian dan membaik pulih perasaan hati kita kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita sebut benda ni, ada orang kata, kenapa awal sangat? Kita kan nak bermaaf-maafan di hari raya. Tidak begitu lagu kata. Nah, itu lagu raya, dia kata bermaaf-maafan di hari raya. Kenapa kita nak maaf hari raya? Jadi belum raya ni tak nak minta maaf. Hantar kad raya dulu. Kad raya juga besar-besar maaf, bukan sekadar maaf biasa, zahir dan batin maaf. Tapi kalau jumpa Tuhan, dia tak bersalam juga, kad ya bermaaf-maafan. Maka para jemaah sekalian, di antara agenda utama yang besar yang perlu kita lakukan sekarang sebelum kedatangan Ramadan, iaitulah bagaimana islahul qulub, nak membaik pulih perasaan hati kita. Sebab kalau hati masih tidak tenang, bagaimana nak beribadat dalam Ramadan dengan tumakninah, dengan tenang? Maka ada masalah-masalah yang berlaku di zaman kita, di antara kita settlekan, bereskan dulu sebelum kedatangan Ramadan. Sebab apa? Apabila kita mengistisyar, menjiwai kelebihan Ramadan yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa shaum, semua amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Allah kata fa'innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untuk aku dan aku memberi balasan. Jadi para ulama mengatakan, kenapa Allah nisbahkan puasa itu kepada dia, sedangkan semua amalan lain kepada Allah Azza wa Jalla? Sebab dia mengandungi rahsia yang besar yang tersembunyi di sebalik amalan yang besar itu. Jadi kalau kita mengetahui hakikat puasa itu, Allah SWT sebut kepada kita la'allakum tattaqun, Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang dinamakan objektif matlamat puasa disyariatkan. Wallahu a'lam. Doktor tadi nak sambung lagi, tapi itu strategi strategi dulu, biar naik perlahan insya-Allah. So yang penting kita nampak kat sini ialah persiapan awal ialah kita damaikan hati kita. Damaikan hati kita maknanya tidak ada berbalah. Maksud di sini kita maaf-maafan dulu. Supaya apa dia? Bila hati kita damai, kita boleh buat dengan tenang dan kita boleh menghati dengan baik. Dan yang penting juga sebut tadi ialah istisyar, rasa gembira tu. Rasa gembira bukan sekadar gembira saja, rasa dengan limpah kurnia Allah yang Allah campakkan di bulan Ramadan. Dan saya nampak tuan-tuan ni memang gembira sangat dalam masuk Ramadan ni. Cuma ialah belum tiba masanya lagi. Cuma tak tahulah macam mana langkahnya, macam mana, itu serah pada diri masing-masing insya-Allah. Okey, dan tema kita malam ni ialah, tajuk kita malam ni ialah fiqh puasa menurut fiqh keutamaan. Okey, untuk yang soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Profesor Madya Dr. Basri. So tajuk yang sebegini mungkin orang bila sekali baca ni mungkin apa maksud ni, mungkin kurang faham barangkali. So kita minta doktor jelaskan apakah dia maksudkan dengan fiqh keutamaan, dan kalau boleh berikan contoh-contoh yang boleh kaitkan dengan puasa dan umpamanya lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala zamana fatratan min ar-rasul baqaya min as-salihin wa ulama al-'amilin ينفون عن دينه غلو الغالين وانتهال الباطلين وتأويل الجاهلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الفرد المعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حجة الله على الناس أجمعين اللهم صل
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Dr. Fauzi, sahabat saya Fadil Dr. Abdul Basit. Malam ini sebenarnya malam kedua saya berforum dengan Fadil Dr. Abdul Basit. Kali pertama di Kelantan, kali kedua di Terengganu. Jadi di Kerang Adil lah tu. Kali kita pergi kampung dia hari ni, malam ni dia mari kampung kita. Kan? Maknanya kalau kampung kita tak penuh juga, tidak adil lah. Kadang-kadang ramai-ramai sikit keluar mari ni. Pertama, yang kedua berkaitan dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Doktor kita tadi. Saya sebenarnya mengharapkan beliau bercakap lebih panjang, sebab kita tuan rumah, dia tetamu, biar dia bercakap panjang sikit. Dan saya yakin tuan-tuan ni datang nak dengar dia, bukan nak dengar saya. Jadi saya mengharapkan lepas ni dia panjang sikit, kita pendek sikit. Yang ketiganya berkaitan dengan definisi apa yang dikatakan sebagai fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan ini sebenarnya telah disentuh oleh para ulama kita dahulu lagi. Al-Imam Syafi'i pun ada sebut, ya, dalam kitab-kitab dia walaupun tidak tersusun, telah disebut oleh tokoh-tokoh ulama yang datang selepas daripadanya, telah disebut oleh Al-Harith Muhasibi dalam kitab Ri'ayatul Huquqillah, juga disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam dalam kitab Maqasid Ar-Ri'ayah. Kemudian disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dalam Kitabul Ghurur, ketika membicarakan tentang bab ghurur, beliau menyebut banyak contoh-contoh berkaitan dengan fiqh keutamaan. Dan saya pun sedang buat satu jurnal berkaitan dengan artikel berkaitan dengan fiqh keutamaan menurut Al-Imam Al-Ghazali ini. Satu benda cukup baik untuk digunakan pada masyarakat kita. Dan kemudian di zaman kita ini, fiqh keutamaan telah dipopularkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqh Al-Awlawiyat juga Al-Kitab wa Sunnah. Dan selepas pada beliau, ada lagi beberapa orang pengarang yang telah mengarang kitab fiqh keutamaan ini dan membahas dalam berbagai sudut, di antaranya fiqh keutamaan dari sudut maqasid syariah, dan juga tidak kurang yang mengarang kitab ini dan dibahas dari sudut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam hidup kita memang tak dapat lari lah dari untuk kita faham apa yang dikatakan sebagai fiqh keutamaan itu sendiri, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fiqh awlawiyat. Jadi sebahagian di antara disebut oleh Dr. Basit tadi, keutamaan untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, iaitu kita menghilangkan sifat dengki contohnya. Beliau dah sebut secara tidak langsung, walaupun definisi belum dibuat, tapi contoh telah dikemukakan. Tapi tak apalah. Definisi sebenar yang dikatakan fiqh keutamaan inilah kita buat benda mengikut keutamaan. Yang wajib kita dahulukan, yang sunat dikemudiankan. Tak boleh kita dahulukan yang sunat, kemudian kita kemudiankan yang wajib. Tak boleh kita kemudiankan sesuatu yang berhak didahulukan, atau kita dahulukan sesuatu yang berhak dikemudiankan. Jadi litampukan kita beribadat ni cantik. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebut bahawa Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadat sunat yang dibuat oleh seseorang melainkan setelah orang itu melakukan ibadat wajib dulu. Maknanya kalau dia tak buat ibadat wajib, tapi amalan sunatnya banyak, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak mengikut fiqh keutamaan. Jadi dalam sejarah kita tengok dia, kalau kita rujuk di dalam nas Al-Quran disebut aja'altu siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kama amana billah wal yawmil akhir, hingga akhir ayat. Apakah kamu menjadikan memberi minum para jemaah haji dan mengimarahkan Masjidil Haram itu sama taraf dengan orang yang beriman, ya, dengan Allah dan hari akhirat, dan berjihad di jalan Allah dan seterusnya itu. Sebab orang-orang ada di antara orang kafir Quraisy yang tertawan di menang perang, mereka juga mendakwa bahawa mereka membuat kebajikan. Salah satu bentuk kebajikan yang dibuat oleh orang Quraisy ialah mereka memberi minum jemaah haji. Mereka juga mengimarahkan Masjidil Haram. Masjidil Haram telah diimarahkan oleh kafir Quraisy sebelum diimarahkan oleh orang Islam itu. Jadi mereka menggunakan hujah itu. Tetapi Allah Ta'ala menafikan imarah mereka tadi. Apa makna imarah kalau imarah itu tidak berdasarkan pada iman? Apa makna imarah kalau mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasul? Mereka juga tidak bersedia untuk berjihad fi sabilillah. Nah, sebab itu kita tengok dalam ayat lain disebut ahli-ahli neraka masuk dalam neraka, ahli neraka masuk neraka. Ma salakakum fi saqat qalu lan nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqulu ma'al khaidin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Antaranya faktornya kerana dia tak sembahyang, dia tak beri makan, dan dia lara hidup yang tidak ada matlamat. Ada 3 perkara. Nah, main kita ni boleh dekat sekarang takut tertelan. Boleh jauh tak apa dengar.
berasa kuat dah maka boleh lubang hidung ni senang sikit. Okey ni. Itu saya sebut dari segi dasarnya apa yang dikatakan sebagai fiqh keutamaan. Dalam hidup ini perlu keutamaan. Contoh kalau tuan-tuan lepas pada kita menunaikan sembahyang, misal kata kita disunatkan berzikir, tetapi kalau kebetulan pada masa itu berlaku aksiden kepada jiran, rumah kita terbakar atau rumah jiran kita terbakar, maka wajib kita menolong jiran kita pada masa itu berbanding kita melaksanakan amalan sunat tadi. Ya, artinya kita mendahulukan benda yang wajib dan kita kemudiankan benda yang sunat. Benda yang sunat itu boleh buat kemudian. Begitu juga tuan-tuan, menjelang Ramadan ni biasanya, dan habis Ramadan orang akan bincang mana afdal, sama ada kita qada puasa qada dulu ataupun kita menunaikan solat puasa sunat Syawal. Sunat Syawal tu 6 hari je kan. Jadi kalau ikut kaedah fiqh keutamaan, kalau kita boleh gabung dua-dua tu cantik. Maknanya kita puasa qada hak perempuan ni nak puasa qada, dia puasa qada, dan boleh disertai lepas tu dengan puasa sunat Syawal. Cantik kalau digabungkan sama sekali. Tapi kalau dia tak dapat nak gabungkan sama sekali, kita tengok dia ada di sana puasa sunat Syawal ni masanya terbatas. Jadi 6 hari setakat bulan Syawal saja. Adapun puasa qada Ramadan tu boleh buat sampai bulan Syakban. Jadi kalau sebenarnya kita rasa kita nak ikut kaedah fiqh keutamaan tadi, kita boleh dahulukan puasa sunat Syawal tu dulu. Lepas tu baru kita ikut puasa qada. Dilihat dari segi masa. Kerana sunat Syawal tu dipanggil masanya mudayyak. Mudayyak maknanya sempit, sedangkan qada tu masanya luas. Tapi kalau lihat dari segi aturan susunan dari segi wajib dengan sunat, maka sudah tentu yang qada itu kena dahulu, kemudian yang sunat kemudian. Jadi dalam soal ini tentang kita kena pandai-pandailah kita tengok. Kalau kita merasakan bahawa qada itu lebih mampu kita buat selesai, lepas tu kita ikuti dengan puasa sunat Syawal, itu cantik. Itu saya sebut salah satu di antaranya dipanggil keutamaan. Dalam hidup ini memang utama. Sebab tu zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ada seorang lelaki yang telah bertanya kepada beliau tentang hukum darah nyamuk. Ditanya hukum darah nyamuk. Maka hukum darah nyamuk tu tak salah, sebab dia memang datang nak tanya apa hukum darah nyamuk terkena pada pakaian kita, sebab dia nak tahu. Tetapi Abdullah bin Umar tidak menjawab soalan itu. Abdullah bin Umar tanya, kamu datang daripada jauh, daripada Kufah. Di sana telah berlaku pembunuhan ke atas Sayyidina Husain. Maka sepatutnya kamu datang, kamu tanya apa hukum darah Sayyidina Husain yang telah dibunuh secara zalim di Kufah. Maka hukum darah Sayyidina Husain korban di sana tu apa? Hukum darah nyamuk ni macam mana tu? Hukum darah nyamuk. Oh, nyamuk kita dah tahu, man la sa'ilalah, maknanya benda yang tidak mengalir. Darah nyamuk tu boleh kategori dimaafkan. Tapi kalau darah Sayyidina Husain tu tak dimaafkan. Maknanya kalau cara bab isu, maka isu Sayyidina Husain lah lebih utama. Kita sentuh dan kita beri tempuan berbanding dengan darah nyamuk tu. Sebab darah nyamuk tu paling tinggi benda yang tidak mengalir. Darah Sayyidina Husain ini melibatkan manusia dan melibatkan hukum hudud, melibatkan hukum qisas dan sebagainya. Itu sebagai dari segi keutamaan. Maka begitu juga dalam bulan Ramadan itu banyak contoh-contoh keutamaan. Nanti saya akan sebut satu-satu. Cuma saya nak yang jelas dekat pertama saya nak jelaskan biar kita faham apa itu yang dikatakan sebagai keutamaan. Apa itu yang dikatakan sebagai keutamaan, biar kita faham. Macam hidup kita ni tuan-tuan, hidup kita yang utamanya untuk apa? Apakah untuk makan? Apakah untuk minum? Apakah untuk bersukaria? Apakah untuk ke stadium tengok bola? Ke apa ke benda hidup kita? Keutamaan hidup kita adalah untuk melakukan ibadah, sebab Allah Ta'ala dah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya keutamaannya untuk kita buat ibadah. Cuma ibadat tadi dia besar. Ada ibadat yang wajib, ada ibadat yang sunat. Dan ada ibadat yang melibatkan peribadi kita, dan ada ibadat yang melibatkan masyarakat. Ada ibadat peribadi, ada ibadat melibatkan masyarakat. Peribadi yang melibatkan contoh kita datang sembahyang dan sebagainya, ada kemasyarakatan, khairukum anfa'ukum linnas. Orang paling baik di antara kamu yang paling bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian selain daripada itu, bila kita nak berdepan dengan Ramadan, dia ada keutamaan-keutamaan. Sebab itu dalam perbahasan kitab-kitab fiqh, dia selalu letak benda pertama kita buat pada malam Ramadan itu bila dah datang ialah niat. Niat ini satu benda yang sangat penting. Niat itu sangat penting sebab niat yang akan menentukan hala tuju puasa kita seterusnya. Kalau niat kita tak betul, puasa kita kacau, puasa kita ada masalah. Kalau niat kita betul, puasa kita akan baik seterusnya. Niat itu penting. Malam yang jemaah siyam fala siyamalah. Dalam riwayat yang lain, malam yubayyitu siyam fala siyamah. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam tak ada. Niat itu kita orang Melayu tuan-tuan, bila bercakap tentang niat, kita fokus niat dalam bentuk nawaitu sauma ghadin tu saja. Itu yang jadi fokus kita. Jadi kalau kita dah ingat, kita rasa kita tak puasa esok pasal dah ingat nawaitu sauma ghadin.
Sebenarnya falsafah besar niat tu nak menentukan hala tuju kita tu. Kita puasa ni kerana Allah ke kerana orang atau kerana budaya. Bila sampai 1 bulan namanya Ramadan, orang puasa, kita puasa. Jadi malu korang sangat, kita puasa lah. Kalau kita tak malu, kita tak puasa, jadi nampak macam satu bentuk budaya. Tidak. Kita puasa tu satu ibadah. Kita nak ibadat kita ni selama bulan Tuhan terima, tuan-tuan. Sebab bagi orang beribadat, benda yang sangat menakutkan ialah benda takut Tuhan tak terima. Bagi orang yang tak beribadat, dia tak sibuk soal itu. Tapi penyakit orang beribadat datang, dia takut ibadat yang dibuat tu Tuhan tak terima. Ini benda yang sangat menakutkan. Tuhan dah buka mata hati kita untuk berpuasa, satu benda yang sangat baik. Tapi Tuhan terima ke tidak, ini satu benda yang sangat menakutkan. Maka nak pastikan dia terima, ada beberapa formula. Pertama, kita perbetulkan niat. Yang kedua, lakukan puasa itu betul-betul mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya kalau kita makan contoh, walaupun sunnah Rasulullah tu agak kecil, misal kata kita puasa dan kita mulakan sahur dengan memakan beberapa biji rutab, air, lepas tu tambah makanan-makanan lain yang agak ringan. Itu merupakan sunnah Rasul. Kita berbuka, kita makan rutab juga, tamar dan sebagainya, benda-benda yang manis. Itu juga sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Maknanya kita berbuka, kita boleh mulakan dengan makanan yang berbentuk buah tadi ya. Tapi bila bulan tak puasa, kita makan, kita tak mula dengan buah. Ya, kita puak nasi kandar ke, nasi ayam ke. Lepas tu baru kita ambil buah. Dalam bulan puasa boleh kita ambil buah dulu, baru kita makan, boleh. Boleh. Dari segi kesihatan dia cukup bagus. Jadi banyak benda-benda yang melibatkan sunnah Rasulullah SAW dalam bulan puasa dan tuan-tuan kita boleh. Qiyamul lail nampak benda yang agak bersifat sunat, tapi sunat yang termasuk dalam kategori sunnah. Jadi kita boleh belajar, disiplinkan diri, walaupun sekadar 2 rakaat, walaupun sekadar 4 rakaat, belajar. Begitu juga sedekah, walaupun dia merupakan benda sunat, tapi dia termasuk dalam bab sunnah. Maka sedekah tu boleh dibuat dalam bentuk beri makanan. Ni sedekah yang bentuk apa benda ni, artikel-artikel kecil macam ni, beri kepada orang boleh baca. Sebab kita kadang-kadang benda-benda kecil seperti ini, tuan-tuan, benda yang orang panggil terlepas pandang. Jadi ini yang dikatakan sebagai fiqh keutamaan. Jadi saya tak nak panjang yang penting kita faham apa itu keutamaan dalam kehidupan kita, apa itu keutamaan dalam ibadah puasa. Yang wajib dengan wajibnya, yang sunat dengan sunatnya. Kalau wajib dan sunat dapat digabungkan sekali, cantik. Tapi kalau tak dapat digabungkan sekali dalam satu masa, dahulukan yang wajib, kemudiankan yang sunat. Dan kalau tak boleh buat salah satu je buat, maka dalam kes ini kita kena buat yang wajib. Dan tak apalah, kita tinggalkan yang sunat. Dan kalau bertembung yang wajib dengan wajib, tetapi di sana ada lebih wajib, kita mendengar khutbah Jumaat, kita tengok sahabat kita cuba sedang nak jatuh ke dalam telaga misal kata, waktu itu kita menyelamatkan sahabat kita walaupun kita sedang khutbah Jumaat. Maka dalam kitab Muqtamad fil fiqh syafi'i, kitab Muqtamad ada sebut, kalau orang tu tuan-tuan jadi 10 minit dia masa nak masuk waktu maghrib, dia sembahyang asar, dia sembahyang asar berjemaah. Tapi kalau dia masuk sembahyang asar berjemaah, menyebabkan dia tu luput sembahyang. Orang tu lepas dah masa rakaat ketiga, tapi dia tunggu imam tu baca panjang, dia ada masa sikit. Dengan sebab dia baca tu masuk waktu maghrib, dia tak sempat 1 rakaat. Jadi menurut Syekh Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, yang mengatakan orang ini tak boleh dia berjamaah, dia kena buat sembahyang soal tidak utama dia dalam masa 10 minit ini. Ini pandangan dia dan ijtihad dia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu penjelasan tentang fiqh keutamaan. Rupanya tuan-tuan, dalam amalan kita ni kita kena saring juga. Saring mana yang patut dulu, patut kemudian. Jadi nak saring-saring ni kena tahu. Nak tahu kena macam mana? Kena ngaji. Dibalik pada situ juga. Allahu Rabbi. Dan satu lagi saya nak sebut, Dr. Basri ada sebut tadi pasal niat tadi. Tuan-tuan, niat sangat utama dalam puasa kita. Dan ada setengah tutup guru dia kata niat ni dia macam kita beritahu kepada diri kita, bukan saja beritahu diri kita, tapi beritahu roh kita. Sebab tu orang yang ada niat, dia telah bina satu keazaman. Dan bila ada azam ni, dia tak sama macam orang yang tidak ada keazaman. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila nak masuk Ramadan ni, molek benar lah kita niatkan dulu. Nak buat apa dia lagi? Nak apa lepas ni? Nak bulan tahun ni berapa juzuk tahun ni? Sekali tamat ke 2 kali tamat tahun ni? Contohnya azam dulu. Sebab tu kalau orang yang tidak ada keazaman macam ni, dia akan masuk macam biasa, macam dulu-dulu tak berubah, rugi. InsyaAllah
Okey, seterusnya kita masih terus berjalan terus berjalan. Tuan rahmati Allah sekalian, saya tujukan soalan kepada Dr. Abdul Basit. Dia ni Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu mesti ada matlamat. Dia panggil apa dia? Maksud saya maknanya Allah buat, maknanya maksud saya di sini maknanya puasa dia ada hikmah dan dia ada tujuan tertentu. Kalau kita buat, kita akan dapat, kita akan capai, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi boleh tak Ustaz jelaskan kepada kita, Doktor jelaskan kepada kita sebenarnya puasa ni antara mana kelebihan puasa kalau kita hayati macam ni, kemudian kalau kita apa sebenarnya nak capai apa sebenarnya, dan boleh tak maknanya langkah-langkah kalau kita buat macam ni kita boleh tercapai matlamat puasa yang sebenar. Apa Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Dr. Moderator. Jadi soalan yang kedua tadi ini sambungan pada apa yang telah kita bincang di awal tadi, iaitu tentang la'allakum tattaqun. Jadi dia kata kita puasa ni untuk apa kita nak capai matlamat ataupun objektif yang kita nak. Maka tentulah semua orang yang berkata kita berpuasa kerana menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla. Allah suruh dalam ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang berpuasa, wahai orang yang beriman, difardukan. Kutiba mana difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kemudian Allah ungkitlah ayyam ma'dudat, tadi beberapa hari yang berbilang. Tetapi di ayat itu disebut la'allakum tattaqun, itu di antara punca besar Allah Taala nak beri kepada kita supaya kita capai. Bila Allah nak suruh hamba dia menjadi orang yang bertakwa, maka arahan itu, tuntutan itu diberi dengan berbagai-bagai cara. Dalam hadis lain Nabi kita sebut, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin. Bila masuk je malam awal Ramadan, syaitan diikat. Jadi bila kita baca cerita syaitan ikat, kita kadang-kadang tak ada mana awal-awaliyat kita je duk sibuk tanya, oh kalau gitu, kalau syaitan diikat, mana pula ada orang histeria? Dia nak apa tu? Sebab apa? Sebab berpunca daripada awal tadi. Awal niat kita tadi pun duk sibuk dengan cara-cara, dengan lafaz niat, tapi kita tidak tahu matlamat niat. Bila mari Allah Taala, Nabi kita sebut sufidati syayatin wa maradatul jin. Syaitan-syaitan diikat dan jin-jin yang nakal. Ada jin yang baik, ada jin Islam. Walaupun dia baik, terus duduk kawan dengan dia lah. Dia nak mari dengan kita kuliah ni, dia mari. Jin dia akan datang. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab, saya tak ingat jilid yang keberapa yang ditulis oleh Tok Guru Haji Hadi hafizahullah taala, dalam bab beriman dengan malaikat, saya tak silap, satu cerita dia kata jin tulis surat kepada Tok Guru, bukan Tok Guru kita tu, kepada seorang syekh, hantar surat minta fatwa. Rupanya dia tak ada mufti di kalangan jin. Kalau ada mufti, majlis fatwa ni nyalatik Dr. Basri, letih dia. Sekejap hilang dalam kandungan, ada pergi fatwa je. Jadi itu dia panggil, ada maknanya jin yang nakal diikat. Bila kita kaji kenapa diikat dia mereka itu, jawabnya Allah nak buka lorong kepada kita supaya tercapai matlamat target yang diberi. Apa yang Allah nak suruh kita jadi? Nak suruh jadi orang bertakwa. Jadi dengan pertemuan yang ada, syaitan lagi nafsu lagi kacau kita, maknanya mungkin kita mudah tewas. Tapi dengan pertemuan satu lawan satu, ini bukan ada cerita PRK tak PRK ni. PRK, dia orang kata PRK 1 lawan 5, kadang-kadang buat apa banyak-banyak. Baik, kita 1 lawan 1, maknanya kita iman lawan nafsu. Kadang-kadang tewas lagi. Kenapa tewas? Syaitan sudah tidak ada. Itu menunjukkan bahawa tarbiyah syaitaniyah itu masih menebal dalam jiwa kita. Itu sebab tarbiyah itu penting, mendidik jiwa itu penting. Allah Ta'ala beri kepada kita 11 bulan untuk kita berjalan sendiri.
Mari tengok dalam keadaan sebelah bulan kamu pergi, adanya lara, adanya leka, ada yang macam-macam. Allah kata mari bulan Ramadan, dia beri satu camp latihan supaya balik semula kepada fitrah. Kerana itu lepas pada kita puasa, dia mari Eid Al-Fitri. Kalau orang tanya kita apa nak Eid Al-Fitri, raya suka terah ya. Itu satu lagi. Ya tu gapo dia Eid Al-Fitri? Sebab hari raya tu kena suka fitrah. Dia apa tu? Dia suka fitrah, tak ada masalah apa-apa. Sekarang ni mudah benar. Fitrah SMS boleh tak sini? Kan? Kau tak tahu dia. Ada ura-ura dulu kata negeri mana tak ingat. Nak bakat SMS ya bayar fitrah. Jadi tak payah jumpa untuk email. Untuk email pun tak ada jawapan apa, pakai tunggu SMS masuk. Tanda baik. Macam jadi macam soal forum ya jadi. Saya tak ingat negeri mana ya, kalau ada lah. Tapi kita kena ingat bahawa itu pencapaian hasil daripada tarbiyah yang kita masuk. Sebulan Allah Ta'ala buka lorong sehingga galakan yang begitu besar. Nabi kita sebut dibukanya pintu syurga, dituntutnya pintu neraka. Artinya kerjalah, masuklah dalam pintu-pintu yang ada itu, sehingga dibuka satu pintu khas, dia panggil Babur Rayyan, pintu untuk orang berpuasa. Untuk orang dahaga, satu pintu khas, orang lain tak boleh masuk kecuali orang berpuasa. Jadi para jemaah sekalian, itulah persiapan yang kita buat awal tadi, persiapan dari sudut jiwa. Bila mari masuk Ramadan betul-betul, syaitan sudah tidak ada, kitalah yang akan menentukan hala tuju matlamat yang kita nak capai. Maka ketika itu para jemaah, kita kena ingat balik perjanjian yang kita buat tadi, bahawa Ramadan Allah Ta'ala letak kepada kita, iaitulah tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam hadis Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amal bih, siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik, wal amal bih, masih lagi melakukannya di bulan Ramadan. Puasa tak makan yang halal, yang kita tak makan tu halal ke haram? Makan, minum halal, isteri kita halal, tapi semua tidak buat. Sebab apa? Sebab dilarang. Tetapi yang haram betul-betul masih lagi boleh dibuat. Maka itu satu kebincangan. Sehingga ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kenapa tidak digezek mengumpat orang batal puasa? Saya kata, lakulah plaster. Nah, dah lepas mai subuh pakai tepek habis, mulut dia takut mengumpat orang. Zaman dulu bolehlah nak tepek mulut, tapi sekarang ni orang tak mengumpat ke mulut, dia mengumpat ke ujung jari, jadi juga dia. Itu masalah. Jadi kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala bagi objektif, nak suruh, nak tinggalkan benda yang halal. Untuk apa? Supaya kita lebih lagi tinggal benda haram. Allah tak kata dalam syariat, tidak ada dalam kita. Ada sebahagian yang kecil ulama mengatakan maksiat itu membatalkan puasa, tapi majoriti ulama tidak mengatakan semikian. Tetapi itulah yang dipanggil mengikis pahala puasa. Kita puasa nak ambil pahala, nak ambil kebajikan yang banyak untuk menjadi bekalan kita, nak mentarbiah, mendidik jiwa kita supaya jiwa ni banyak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan berpuasa, berlapar. Sehingga Nabi kata, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai pemuda-pemuda, siapa dia mampu kahwin, kahwin. Ni ramai lagi orang muda-muda tak kahwin, ni kahwin juga. Orang tua tu sudah ambil lah hadis tu. Dia kata, baik. Tapi yang kita nak akhir hadis, faman lam yastati', siapa tak mampu, fa'alihi bisawm, dia kena puasa. Maka para ulama pendidik, ahli-ahli tasawuf mengatakan puasa itu adalah merupakan satu didikan tarbiyah yang besar kepada kita. Kita lapar jadi lembek ya. Bila lembek, lemah dia punya keadaan nafsu. Tapi kita kuat balik, nafsu kita kuat. Tak larat nak duduk rumah, kalau keluar pergi ke bazar, terlupa pula puasa. Terlupa pula puasa. Saya baca dalam satu hadis cerita tentang Ramadan, puasa hari Ashura. Kata sahabat yang merawat hadis ini, kami waktu tu kanak-kanak berpuasa. Bila kita minta makan apa, dia merengek dengan mak dia bagi permainan, suruh main. Jadi kata dia ulama, rupanya mainan ni, bermain dengan benda-benda yang melarang itu puasa kanak-kanak.
puasa kanak-kanak lagi. Jadi kalau kita suruh anak puasa dah, nampak dia duduk merengek ya, letih mak, capok handphone, senyap lalu. Bagi handphone ada mainan dalam tu, tak minta dah makan, dah. Orang bel panggil tak mari lagi. Nak habis game lagi nak kata. Tapi orang tua lah, buka puasa orang tua duduk main lagi. Ni dak ni sambil nak tunggu asar sampai maghrib, duduk main tolak tu dah botol. Allah tak habis lagi. Main lagi tu dah botol puasa-puasa dah. Jadi kenapa kita mengabaikan, kita cuai dalam suatu masa yang sangat-sangat keemasan untuk kita isi di dalamnya hanya 30 hari atau 29 hari dalam masa ini. Jadi bila Allah SWT nak suruh kita menjadi orang bertakwa, dibukanya lorong yang seluas-luasnya, tapi kita sendiri yang tak pandai nak masuk. Kita kadang-kadang tuan-tuan duduk berjalan di lebuh raya. Lebuh raya ada yang 3 lain, ada yang 4 lain. Lebuh raya Malaysia ni mungkin payah sikit lah. Ada tol nah. Kalau lebuh raya negara Arab tak ada tol, kereta pecuk laju je. Kita kalau berjalan lebuh raya letih je. Kita lalu 160, orang lari 200. Kereta jadi besar. Ibarat kata lebuh raya telah dibuka, tiba-tiba ada kereta duduk main lapus kena dua ke tepi jalan, pek mari. Masalah jalan ke masalah kereta? Masalah kereta jalan comel dah, tak ada masalah apa-apa, kecuali tempat mana lebuh raya kena jiru hias ni mana tu Jabur tak ada dah ayat lepas kena hias ni selamat. Allah. Jadi hak lebuh raya tu bahaya, tak ada. Maknanya kita kata lebuh raya cantik tapi jalan kereta masalah. Maknanya lorong untuk mencapai tahap takwa Allah Taala beri sudah cantik, luas bukan lorong. Tapi yang tak berjalan ni siapa dia? Jawab dia sebab kereta bermasalah. Maknanya kalau orang lain boleh lagi bila masuk Ramadan boleh kekalkan solat berjamaah, boleh duduk di masjid dengan tadarus Al-Quran, boleh beri sedekah, beri makan orang buka puasa, tiba-tiba ada hamba Allah Taala yang duduk di tepi, di pinggir-pinggir yang masih lagi tidak sampai ke masjid, tak sampai ke surau, masih lagi duduk main benda-benda tadi, bermakna dia mempunyai kereta yang bermasalah. Kereta itu ibaratnya hati bermasalah. Sebab itu saya kata awal lagi, orang nak menjadi bertakwa itu punca daripada mana? Biarlah kita awal-awal lagi kita buat persiapan dengan taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla sekarang. Maknanya masuk Ramadan bukan baru nak mula. Ni masuk Ramadan malam tu baru cari mana Quran. Cari-cari Quran pula makan dia tiku dah. Dengar ada cerita Quran kena makan dia anak-anak. Tak dengar lagi sini kali. 3 tahun lepas tak silap saya, keluar satu air botol, harga dia RM10 sebotol tak silap. Dia kata Quran air ni telah dicelup di dalamnya sarang anai-anai makan Quran 15 juz. 3 tahun lepas saya duduk tunggu, mungkin keluar versi baru RM20 sebotol, maknanya anak-anak dah khatam Quran. Ni tak tahu, dia ambil takut lepas ambil setengah mengajuk kawan dia tak makan tak tahu. Ini kita tuan-tuan, jadi buatlah persiapan yang untuk sebab kita nak capai matlamat. Lorong yang Allah Ta'ala beri, dia panggil jauh al-ibadah. Suasana beribadat dalam bulan Ramadan berbeza dengan luar Ramadan. Jadi oleh kerana Ramadan itu penjagaan waktu itu penting. Bila ada kaitan bangun nak sahur dengan tahajud, dia boleh bangun. Tapi kalau setakat tahajud saja, letih nak bangun ni. Tak. Kecuali ada musim-musim tertentu, kau boleh bangun pukul 3 pagi tu. Mesti apa? Boleh apa waktu apa ingat sini ya. Wadah ingat dah boleh apa tak. Jadi bila tiba musim tu saya tengok orang duk bangun malam, saya pun tulis satu kata-kata, siapa yang tak mampu buat ibadat jangan buat maksiat. Maksudnya kalau kita tak mampu nak bangun bertahajud, tidur terus sampai subuh. Terus sudah bangun bertepik tengah malam lah, buka skrin besar buat apa, malu Tuhan. Dah tahajud pun tak ada sujud, tapi waktu-waktu begini sanggup bangun pukul 3, pukul 4 pagi semata-mata nak bertepik di tepi jalan. Buat apa? Jadi para jemaah sekalian, jadi baiklah kita ambil muhasabah dalam ini. Apakah matlamat yang nak capai? Jawabnya kita nak mencapai. Dalam hadis Nabi kita sebut, walillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Allah Ta'ala ada senarai orang yang dimerdekakan daripada api neraka pada setiap malam. Pada setiap malam. Sebab itulah para pengkaji hadis menegur
hadis yang diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah yang menyebut tentang awaluhu maghfirah wa awaluhu rahmah. Dia Ramadan bagi 3 tu, awal rahmat, tengah yang keampunan, akhir. Jadi dia kata tidak, Nabi dalam hadis yang sahih Nabi kata wa zalika fi kulli lailatin, setiap malam ada senarai di mereka kan. Tak nak senarai ke kita? Kalau kita rasa nak masuk senarai tiap malam, hadir dalam majlis-majlis qiyamul lail dengan beribadahnya pada waktu malam, dengan beristighfar, biarlah kita dapat kita ni tersenarai bersama dengan orang-orang yang disenaraikan utaqa'u minan nar, dibebaskan daripada api neraka, dan juga keluarga kita. Jangan lupa, kalau kita nak ambil matlamat yang besar, kita nak sayang kepada ibu bapa, kita juga kena sayang kepada mereka di dalam doa kita, dalam istighfar kita, biar kita bersama-sama di dalam syurga nanti insya-Allah. Jadi sebagaimana dalam satu kes dalam hadis, ada seorang masuk dalam syurga, dia tidak puas hati, tak puas hati, sebab dia tengok darjat dia tinggi. Dia tahulah dia dulu pergi masjid biasalah kan, tidak banyak sangat ibadat, tiba-tiba naik darjat. Dia pergi tanya malaikat yang jaga syurga, dia tu, kenapa saya sampai di martabat ini? Macam kita lah beli tiket murah, tiba-tiba orang tok kat first class. Dia tanya juga, siapa dia pindah saya ke sini? Macam tak percaya je. Malaikat kata bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anak, istighfar anak kamu. Jadi pasal itulah saya rasa sedih tengok hari ni. Tak tahulah mungkin di Terengganu ni tak ada kot borang-borang yang diedarkan sebelum Ramadan. Borang pengampunan dosa, bayar RM40, RM50, bayar 500 kali khatam Quran di Mekah contohnya. Kita kata di manalah perasaan jiwa anak-anak sanggup menswastakan orang lain untuk membebaskan ayah dia, untuk beri pahala kepada ibu bapa? Di mana ayah di hati kita? Kalau tanya dalam bab fiqh, alhamdulillah Dr. Basri dah sebut dalam fiqh semasa, isu semasa, dia ada sebut tentang bagaimana hukum upah upah orang suruh baca Quran bagi pahala. Itu Dr. Basri jawab dalam kitab dia ada. Kalau tak berhati, ambil kitab dia tu, baca ada hujah-hujah masing-masing. Yang menariknya hujah daripada nasihat daripada Dr. Syekh Muti'i dalam kitab Al-Majmu', itu menarik. Jadi para jemaah sekalian, kita nak bebas kita, ibu bapa kita dan keluarga kita, bermakna jangan harapkan pada orang untuk berdoa ibu bapa kita. Kita sendiri yang doakan. Apa yang kita payah sangat, Rabbighfirli wali walidayya. Tadi nak kata macam tu. Saya jumpa banyak ramai dah orang-orang yang tak pandai nak solat jenazah. Tak pandai. Dia pergi tempat mayat. Bila pukul apa nak solat, pukul apa? Pukul 11. 10.30 masing-masing mula bangkong, janji dengan orang lawan. Kita pun pegang, wajib lagi mana janji dengan orang, atau orang tu hidup mati. Dia kata hidup, kalau hidup telefon dia tunda, janji pukul 12. Jadi akhir sekali hujah dia mati, akhir dia mengaku, sebenarnya saya tak reti. Tuan-tuan bayangkan, solat yang paling payah sekali dalam dunia ni solat apa? Solat jenazah lah, tak ada rokok, tak ada kunut, tak ada sujud. Tak reti orang tua ni kata. Jadi saya panggil pakcik-pakcik yang nak lari tadi duduk sini, kita daurah 5 minit tak sampai. Semua boleh solat jenazah. Lepas pada tu pegang salam kemah dia. Alhamdulillah lah awal orang tua kan. Awal lama dah saya duduk lari ni. Lepas ni tak lari. Punca nak sayang ibu bapa so. Walahnya orang yang mati tu kawan rapat dia, best friend kata orang, tapi tak boleh bantu. Nak kata Allahumma ufili li akhi, Allahumma ufil lahu warhamhu, tak nak kata. Subhanallah, bayangkan betapa sayangnya kita kepada keluarga sahabat kita, betapa sayangnya kepada kita mak bapak kita, tapi nak kata Rabbighfirli wali walidayya tak mampu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah, nampak ceramah makin hangat macam tak hangit tapi nampak. Allahu akbar. Itu dia maknanya. So kita puasa selama 30 hari, 29 hari ni. So matlamat utama apa dia? Nak dapat takwa. Sebab itulah kalau penat sikit-sikit, itu pertama pada minggu pertama, redalah maknanya. Walaupun penat, letih, dalam masa yang sama, terima kasih ya Allah, sebab nak dapat yang tu, yang lebih besar tu. Dan doktor juga sebut tadi, dan kita kena rupanya kena tiap-tiap malam. Kenapa dia? Biar Allah bebaskan kita daripada api neraka. So hayati malam-malam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan
nama kita tersenarai orang-orang dibebaskan daripada api neraka, insya-Allah. Dan satu lagi pesan Dr. saya ingat, jangan swastakan. Swasta apa tu? Jangan swastakan orang lain supaya mak ayah kita dapat pahala. So patutnya kita sendiri tanda kasih kepada kita, sayang kepada mak ayah kita, sepatutnya kita tingkatkan ibadat, kuatkan lagi. Sebab lagi banyak kita beribadat, lagi banyak pahala mereka akan dapat, insya-Allah. Okey, muslimin rahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi untuk Dr. Basri. Apakah perkara patut yang kita utamakan, yang kita lakukan, patut kita utamakan, yang patut kita lakukan, apa dia yang utama kita lakukan sepanjang bulan puasa, apa dia ni, dan apa dia yang tidak bagus, dan apa dia yang tidak bagus. Maknanya kalau kita ikut ni, apa kesan daripada puasa kita? Mungkin boleh jelaskan dari segi keutamaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah masuk pada pusingan yang kedua. Sebenarnya dalam menyambut Ramadan ni, kita belum sampai lagi Ramadan, mungkin 3-4 hari lagi atau mungkin 5 hari lagi lah. Tetapi itu penilaian kita dari segi matematik, tetapi kita sendiri belum tentu. Kita yang ada malam ni, tuan-tuan dalam majlis ni, belum tentu kita akan sempat dengan Ramadan tu, kita tak tahu. Semalam ada seorang pegawai bank, pagi tu dia pergi buka akaun, selesai semua sekali akaun, dia balik petang sesak nafas mati tu. Dan kalau kita tengok pada tubuh badan dia, dia boleh sampai pada Ramadan. Tapi bila tiba pada ketentuan qada dan qadar Allah, tak sampai. Jadi dari sudut keutamaan ni, tuan-tuan macam sekalian, pertama kita kena banyak berdoa supaya dalam sehari dua ni Allah Ta'ala sampaikan juga kita bertemu dengan Ramadan tu. Sebab tu orang-orang tua dulu kan, dibagi sedekah pada kita wah kurma. Wah kurma je lah, benda lain tau. Anda kata start tolong doa hamba supaya hamba ni sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun 2 hari, walaupun sehari, kadang besok Ramadan hari ni tak sempat, accident, mati dan sebagainya. Jadi kena doa. Dan di kalangan tradisi salafus soleh dulu, tuan-tuan majlis, mereka berdoa untuk bertemu Ramadan tu 6 bulan dulu. 6 bulan belum masuk Ramadan tu mereka sudah pun berdoa supaya dia bertemu ke Ramadan. Kemudian setelah Ramadan tu berlalu, mereka doa pula supaya apa yang mereka buat di bulan Ramadan tu diterima Allah. Mereka berdoa lebih kurang 4 bulan. Rasanya kita tak ada lah, sebab kita lepas hari raya utama 1 Syawal tu, kita ranakkan semua sekali ibadat yang kita buat sebulan tu, kita ranakkan dengan minum air. Babu cik buku. Lepas tu kita ada pula formula minum air raya ni, makanlah apa benda pun tidak mudarat. Formula kita lah. Makan apa benda, jadi orang tu kita makan habis tak kira lah. Kacang putih tak biasa makan pun makan, air sirat tak biasa makan pun makan, semua sekali kita makan. Pasal orang tua kita bagi satu formula yang sangat canggih, iaitu hari raya hari tidak mudarat. Pada hari raya tu ramai juga mati ya. Kan? Jangan terpedaya dengan apa ni dengan kata-kata hikmah disebutkan tadi. Atau kena doa. Yang kedua, seterusnya tuan-tuan kena bersyukur bila dah tiba satu dia dah masuk, alhamdulillah, selamat. Ya, macam kita pergi ke Mekah, kita nak pergi ke Mekah naik kapal terbang tu, boleh sampai ke tak? Boleh sampai ke tak? Boleh sampai ke tak? Dia mari perasaan tu. Apalagi kita memikirkan baru ni helikopter jatuh dan raya Sarawak jatuh, dia kata tak mustahil kapal terbang aku naik jatuh. Kan? Jadi kita dah sampai ke tak, sampai ke tak, minta supaya sampai. Bila sampai di Mekah, alhamdulillah sampai. Bila sampai negara kita, alhamdulillah selamat sampai. Bila sampai bulan Ramadan, alhamdulillah sempat Ramadan. Dari sudut tu sampai dah, dari sudut dari segi sampai. Kemudian seterusnya kita pergi agenda seterusnya, kita nak buat macam mana. Kalau ikut Imam Nawawi, tuan-tuan, dia kata apa saja benda-benda nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka hendaklah kita melakukan sujud syukur. Kalau ikut Imam Nawawi lah, dia kata ya'lam annahu yustahabbu liman tajaddad lahu ni'matun zahirah aw indafa'at anhu nikmatun zahirah ayasjuda syukran lillah. Perlu diketahui, ada digalakkan bagi orang yang memperoleh suatu nikmat yang zahir atau dielakkan daripada satu malapetaka yang zahir, agar ia sujud sebagai melahirkan syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya bila datang satu Ramadan tak ada masalah tu tersujud. Tidak seperti maknanya tengah orang dia sujud sekarang, sujud ni nampak dah meluah dah, sampai rembak ke dalam gol dah ada sujud syukur.
Nah, rembak itu pun pemain bola daripada negara Arab. Pemain bola negara Arab, pemain negara kita dia merembak satu gol di sudut syukur. Kita pun tengok sekarang kita pun ikut trend sudut syukur. Tapi tidak boleh berpada dengan sudut padang di padang saja. Dibahas pula oleh ulama kita sebab kita mazhab Syafi'i nah. Ulama kita sebahagian tidak mengiktiraf sudut seperti itu sebab dia kata tidak ada wudu, tak menghadap kiblat, tak ada takbir, batang aurat terdedah. Ya, ulama-ulama lain tidak begitu. Tu yang kedua dia hendaklah bersyukur dan juga memuji Allah sebab Ramadan sudah pun sapa, alhamdulillah. Ya. Dak sapa ni tuan bayangkanlah kalau dak sapa lah, dak sapa. Dak sapa macam kata kita pergi ceramah ni. Pergi ceramah lepas tu biasa kita beritahu pada isteri kita akan sampai sekian. Dak sapa. Apabila dak sapa makna apa? Isteri kita akan tertanya-tanya. Pasal apa dak sapa ni? Accident tengah jalan ke mana? Dak sapa. Kan, sapa juga sapa rumah bini kedua. Tu lain tu. Tu dah masuk bu. Dah kena gelegar dia. Kan, yang ketiga bergembira. Tadi siapa dah gembira ke dah datang bulan Ramadan tu? Kita suka ke dah? Kita suka ke dah? Kalau tetamu dan Tuan Agung, tetamu agung, menteri besar, Perdana Menteri datang kampung kita kan. Gembiranya kita dah cerita lah tuan. Seminggu sebelum tu kita dah mau cuarak, kita sedia lembu, semelih sana semelih sini kita hias. Macam-macam kita buat sebab gembira. Tak ada orang besar datang kampung kita nak buatlah setelawatan, kita buat satu banner, aku benci padamu, jangan datang kemari. Tak ada orang buat itu sebab kita gembira. Begitu kat tuan dapat menantu, menantu tu datang kita gembira, siapa kita membazir berah sebab kita tabur berah. Ada lagi tradisi tu, tetamu datang tu, menantu datang masuk situ kita pun tabur berah. Padahal orang kita tak cukup berah, kita tabur berah. Gembira, kena ada gembira. Apabila gembira tuan, kenapa risikonya? Risiko kita gembira ni menyebabkan sesuatu amalan yang kita buat walaupun berat dia tak terasa. Gembira, bila kita rasa benda tu banyak kelebihan tuan, berat tak terasa. Macam kita kata orang lelaki lah bercinta dengan seorang perempuan. Perempuan tu nak cari budaknya bijak, hidungnya macung putih, dan kita tengok kita nak lama dah dia. Semester pertama tu tak ada tengok dah. Kan tiba-tiba dapat ni maknanya jaga orang panggil bagaikan menatang minyak yang penuh. Dia nak kenapa kita ikut belaka kan. Dia kata jangan mayang, kita tak mayang. Sebab kita ikut orang kena panggil ikut ere. Ikut ere sebab kita sayang. Kita sayang. Maka Ramadan kalau kita ikut ere Ramadan ni dapat banyak pahala. Tapi kalau ere bini tuan-tuan jengkering ikut ere bini ya. Dia kata bang ni 7.30 nak masuk buka puasa, gebeli ke? Dah kita gebeli. Bila gebeli orang azan. Sebenarnya azan ni tak ada masalah, dia azan patut kita sembahyang sebelah tu ada masjid. Tapi sekarang ni selalu jadi tu imam besar Masjid Uniza. Selalu sangat dibesang jadi budaya orang Melayu kita. Bila kita buat majlis-majlis berbuka puasa di masjid-masjid ramai orang mari nak duduk tak boleh lah. Lepas ada buka temu lari habis balik rumah. Orang marilah semayang sekali, dah semayang baru balik dah. Dia balik dulu dia semayang rumah. Rupanya mari makan saja. Dia menunjukkan bahawa kita tidak kasih pada Ramadan. Kalau kasih tuan sayang semua aspek yang dekat. Macam tuan sayang nak boleh kereta duit berpuluh tahun dapatlah kereta. Jenis kita nak tu memang itulah keretanya, iaitu kereta Honda. Hari pertama sampai rumah tu pada ada gosok je. Nak start tak berani. Dah gosok je, gosok. Gitu je. Kadang kalau orang bini pula rasa dia kata nak darah macam-macam hidung macam tu malam pertama tu tak buat apa-apa pada tengok hidung je. Allah comelnya, Allah comel, alhamdulillah. Allah boleh kaku, alhamdulillah. Lambat dia nak kenapa? Dia nak amuk tang, kita bawa amuk tang, dia nak apa, kita bawa apa, nak buat tamah duk irang, kita rebang dia irang, ambil bagi ke dia. Begitulah, kena ada rasa gembira datang Ramadan. Sebab bila ada gembira tuan-tuan dia hilang kekuatan. Hilang rasa penat nak puasa tu hilang. Sebab orang kita sekarang ada setengah orang bila puasa tu dia rasa penat. Dak puasa ke penat. Allah mari pulak bulan ni. Dia penat, dia rasa penat. Tak boleh makan dah pagi. Tu orang sangat rasa penat siapa tu? Orang isap rokok. Orang kuat isap rokok dia rasa penat. Tapi bulan puasa menjadikan orang yang isap rokok mampu bertahan sampai 6 jam. 7 jam, 8 jam, 9 jam. Dia boleh bertahan tu puasa tu. Maknanya orang isap rokok ni kena puasa sepanjang tahun. Yang kelima tuan-tuan masih sekalian, selain daripada gembira, ambil kesempatan, dah kita suka dah, ambil penuh. Pergi masjid jadi pesta sepanjang berjemaah, pergi surau tu kan, tapi jangan teropong. Masjid ni buat berapa? 20. Tak boleh 20 kacau pun. Cari hak lapang tu hak paling pendek dalam dunia. Waktu imam baca senapah dia Fatihah, baca ayat senapah. Ada juga begitu.
cara yang sederhana lah. Nabi SAW kita tahu dia menunaikan salat tarawih lapang aja, tapi bacaan yang panjang sehingga ada sahabat yang terpaksa pegang tali. Dan satu simbolik pada kita panjang yang baca tu. Kita nak cari kalau boleh pendek kali dalam dunia. Tu imam baca senapah. Dan yang kelima, memperbarui semula ilmu-ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni sebab Ramadan ni datang setahun sekali. Kita selalu dah ingat benda hak setahun sekali dah ingat. Sebab tu budaya orang Melayu kita kan, tu imam duduk depan nak mayang raya kan. Sebab kita mayang raya kali tu, bukan hari-hari mayang raya. Hari-hari kita pergi Meiding. Setahun sekali. Sebab tu imam duduk depan, dia kata usolli sunat idul rakaatain, dia sebut lah. Sebab hak belakang tu dah ingat. Dia dah ingat ke Meiding. Jadi sebab tu ada orang Melayu sudah ingat, sedangkan tak perlu sampai ingat sebab itu. Jadi kita kena tahu hukum-hukum fiqh berkaitan dengan bulan Ramadan ni, perkara-perkara yang membatalkan bulan Ramadan. Orang perempuan misalnya kata tengah-tengah puasa datang uzur, batal atau tidak? Jawabnya terbalik, terkeli dia akan batal kan. Dan apabila batal timbul perbincangan ulama, dia boleh makan ke tak kan. Ada sebahagian fuqaha mengatakan dia tidak boleh makan kerana menghormati bulan Ramadan. Sebahagian fuqaha kata boleh makan. Nak hormat macam mana lagi kata dia, dah dia tak boleh puasa dah, dia boleh makan. Tapi nak makan tu jangan depan suami, jangan depan anak. Begitu juga orang yang uzur. Kemudian seterusnya pada siang hari misalnya kata dia uzur, lepas tu pada siang Ramadan dia suci. Dia suci macam mana? Apakah dia suci tadi disebut puasa? Memang dia taklah asal puasa. Tapi apakah dia perlu tahan? Itu ada perbahasan fuqaha. Sebahagian kata kena tahan atas dasar menghormati, sebahagian kata tak payah, sunat tahan saja. Sunat menghormati, tak makan tak minum. Mana kau kena tahu sikit sebanyak lah hukum hakam berkaitan dengan bulan Ramadan. Kemudian masalah niat saya sebut tadi dah sebut dan falsafah niat. Cuma kita sekarang dah ingat. Malam tadi dah ingat, orang tanya, wah ni dah puasa boh. Oh dah ingat nawaitu saum maghadi. Dah ingat nafsu saudi dah puasa tu. Padahal tu lafaz niat tu dalam hati. Ya, jadi kalau kita dah bangun malam tadi, bahan TO 14 gelas. Ya, dah ingat nak puasa lagi esok. Tu berat no otak bebas tu. Ambil kerak kepala buang. Kan mak endah bini masuk dah 4 ekor ayam dah masa nak sahur tu kan. Sebab kita orang Melayu kita tuan-tuan, hari pertama esok nak puasa, hari ni kita akan kejur Meiding, kita kejur Batu Nang macam-macam lah. Supaya ayam tidak pupus. Dalam peti kita tu penuh, ada 40 ekor ayam. Ya, makan sepeha je, buang 39 ekor. Lepas tu kita tambah pula budaya berbuka di hotel. Buka di hotel kan, 45 sekepala dia panggil. Sekepala siapa dia? Kepala kita. Kepala ayam. Jadi kita makan sikit, kita buang banyak. Jadilah tradisi puasa kita, dia panggil puasa mempazir. Lepas tu kita tengok ada pakar-pakar bahagian ni, dia membuat penjelasan. Dia kata setiap kali bulan puasa kita membuang makanan pembaziran begitu banyak di negara kita, melibatkan tang-tang. Kenapa jadi gitu? Lepas bulan puasa ni tuan-tuan, kita sedia maklum, saya pun tuan-tuan pun sendiri pun kalau kita buka puasa lah, lepas kita makan 2-3 biji kurma, kita minum air sikit, apa jadi? Senang dah. Kita pergi semayang tarawih tu puasa sedap. Sebab kita makan sederhana, kita semayang pun sedap. Tapi kalau kita lepas tu kita makan nasi pula, bahan nasi pula 3 pinggan, qada tak boleh makan kan? Ya, lepas tu kita semayang tu kita rasa penat. Kita rasa penat tuan-tuan, dia tidak ada khusyuk, dia nak malu tu imam tu. Bang Allah macam panjang pula. Kan? Jadi kita penat sebab kita nak malu kita penat, tapi kita termalu tu imam. Itulah dia. Jadi dia akan rangkai semua sekali. Kan? Kemudian seterusnya, tinggalkan dosa pada masa kita berpuasa ni banyak sangat tuan-tuan. Dosa nombor 1 sekarang seperti mana Dr. Basit sebut tadilah, dosa mengumpat pesen baru. Ngumpat ke mulut, tak guna dah lening. Gambar orang bisu. Lening kalau orang bisu dia tak ngumpat, tapi orang ngumpat ke tangan. Jadi ngumpat ke tangan ni hak bisu boleh ngumpat, hak tak bisu boleh ngumpat. Ya, ngumpat ke tangan ni macam-macam sebut benda-benda yang huduh-huduh. Tulis dalam Facebook dan sebagainya. Kemudian benda tu dituju kepada ulama kata. Ngumpat pada ulama ni tak sama ngumpat orang biasa. Jadi oleh kerana itu kita dapat satu data ke apa semua sekali, kita cek dululah, cek betul ke tak nak passing ke orang tu. Kena tengok semua sekali. Jadi banyak dosa-dosa ni. Jadi bulan puasa ni banyak juga. Contohnya tu, mungkin kita selepas pandang dalam masalah bekerja. Kenapa kita jadi tidak berkualiti dalam bulan puasa? Pasal kita masuk kerja pukul 8, balik pukul 4 tengok kan. Jadi kita jadi tidak berkualiti. Orang tidur atas kursi. Orang kata mana wah, kalau kita tertidur soal lain ni, ngaji tidur. Ambil masa tidur kejap. Memang jadi kita tidak berkualiti. Jadi kita jadi satu kesalahan tu. Kemudian kena masuk lewat. Masuk pukul 8, bahang ke 8.30. Oleh tanya apa? Tidur lepas sahur tadi tertidur. Tertidur pula
Jadi kita tidak berkualiti dari segi kerja. Sedangkan dalam Islam, kerja kualiti satu benda yang sangat ditekankan. Begitu juga segala-segala dosa-dosa yang lain banyak sangat dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita membeli, Islam mengajar kita membeli barang mengikut hajat. Jangan beli barang ikut selera. Sebab tu sebahagian jadual nak berdepan bulan puasa, dia kata beli barang kita nak raya sekali belum bulan puasa lagi. Supaya apabila nak beribadat kita tak serabut, tuan-tuan. Ini tidak datang pergi sembahyang masjid terapung. Lepas tu dalam dulu teringat ada apa ni, tawaran murah dekat Meding tu, sekup Pak Megi. Pak 10 kan, di plastik dia Pak 10. Lepas tu kacang putih 5-10, Pak 10 5-10. Kalau aku tak pergi rugi. Pasal nak kejoh 5-10 tu, pada masa hari raya kacang putih tu kita tak makan, budak-budak je makan. Yang ketujuh, tuan-tuan macam kita guna kesempatan untuk berdakwah. Jadi sekarang kita banyak program kan, dalam kuliah subuh ada dan sebagainya. Ambillah kesempatan. Ada setengah insan, tuan-tuan, orang buat ceramah pun dia tak mari, orang tak ceramah pun dia tak mari. Memang orang tak ceramah mari kenapa? Tak ceramah dia tak mari, orang ceramah pun tak mari, orang jauh mari pun dia tak mari, orang dekat mari pun dia tak mari. Maka hidup dia penuh dengan tidak mari. Inilah orang yang sangat rugi. Datang tetamu hebat pun dia tak kata apa, datang tamu tak hebat pun tak kata apa, pasal dia tak ambil kesempatan. Kita kena ambil kesempatan. Sebab datang pada akhir bulan Ramadan tu, kita tengok risalah yang Dr. Basri bawa. Pada akhir bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kalau tuan-tuan duduk dalam penjara, kita nak kena hukuman bunuh orang yang eret dengan tali, mari seorang hamba Allah, jangan, surat pengampunan telah dikeluarkan kepadanya Allah, tuan-tuan. Sebab biasanya orang kena hukuman gantung ni, dia 2-3 hari tak boleh makan dah. Orang kena hukuman gantung, bilik terakhir dia duduk dia tak boleh makan, walaupun pihak penjara bawa jadual makan paling canggih pada hari itu. Dia bawa minggu, tuan nak makan apa, makanlah yang terbaik, kami bagi peluang 10 tuan gantung. Dia tak boleh nak makan lah, tuan-tuan. Tiba-tiba datang surat daripada Agung, anda dimaafkan daripada kena hukuman gantung. Lompat-lompat kawan tu. Maka begitu juga kita pada akhir Ramadan tu, Tuhan bagi bahawa kita akan diampunkan dosa. Saya mereka-reka ni dah banyak sangat, banyak juga. Mulakan satu lembaran baru, tuan-tuan, dalam hidup kita. Bersatu Ramadan banyak taubat, lembaran baru, tuan-tuan. Lembaran baru dipanggil. Banyakkan bertaubat. Taubat ni bukan istighfar saja, dengan perbuatan. Banyakkan taubat, mulakan lembaran baru dengan taubat. Kemudian mulakan lembaran baru dalam soal ibadah. Saya sebut tadi semalam Qiyamul Lail, tuan-tuan. Boleh kita start satu benda yang jadi masalah. Start boleh, nak biasa payah. Start boleh, tuan-tuan, nak biasa. Macam apa Quran? Apa Quran mudah, tapi nak biasa Al-Quran supaya lekat dalam kepala kita payah. Apa mudah? Kita nak, dia panggil nak istiqamah dengan hafalan kita supaya dia lekat dalam kepala, dia payah. Itu jadi payah. Apa mudah, nak istiqamah payah. Kemudian seterusnya, mulakan satu rekod yang baik dengan Rasulullah, dengan Rasulullah SAW, iaitu biasa mentaati baginda Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah yang baginda ajar. Banyak sangat, banyak sangat. Dan benda-benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hidup. Kemudian mulakan satu dia panggil lembaran baru yang baik dengan 2 orang ibu bapa yang doktor kita dah sebut tadi, dengan 2 ibu bapa kita, hak masih hidup dan juga hak telah mati, tuan-tuan. Jadi kita jadi budaya Melayu kita ni, bila hari raya pergi ke kubur, hari tak raya tak pergi ke kubur. Nasib baik ada hari raya, tak ada hari raya tak kubur tu. Kita jadi budaya pula. Jadi budaya kita, kalau ada hari raya kita kubur. Jadi timbul perbahasan ulama. Ada tak ulama kata hendaklah kita menziarahi kubur pada hari raya? Tak. Ziarah kubur tu setiap masa. Dah kebetulan kita balik tak ada masa lain, kita kata masa tu je ada, kita pergilah. Hari raya pun tak pergi, hari tak raya pun tak pergi, tak pergi langsung. Jadi kalau tuan-tuan bayangkanlah, kalau kita mati, orang tak mari datang jumpa kita, lagu mana? Orang kena penjara, orang yang dipenjarakan, dia lebih tersiksa apabila orang tidak melawat dia berbanding jasadnya duduk dalam penjara. Jasad duduk dalam penjara tersiksa dah, dia akan lebih tersiksa apabila isteri yang dia sayang tak datang tengok, anak yang dia sayang tak datang jumpa. Itu lebih teruk. Jadi kita kena tengok dulu itu. Kemudian seterusnya, akhir sekali, ikhlas. Ini banyak panjang saya sebut di sini, panjang. Antaranya ikhlas dalam berpuasa tu. Keikhlasan dalam berpuasa ni, puasa habis. Ada insan-insan tu penaga dada, dia terlibat dengan industri penaga dada. Penaga dada ni pelik sikit. Dia puasa sehari, dia berhenti. Dia puasa 3-4 hari, dia berhenti. Ada setengah dia puasa siapa 28 hari dia puasa, dia tinggal sehari. Jadi kita bertanya dia sambil raya, mana puasa tahun ni habis dah? Dah habis, ada 28. Mana dah habis ni? Islam suruh kita puasa seluruhnya. Allah Ustaz, kurang sehari belebeh.
Tak dia dah. Ini bukan kurang sehari, ini bukan kurang kali, ini kurang sara. Jadi itu ulasan saya. Kita kena faham beberapa keutamaan besar saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Allah, jadi tuan-tuan, banyak perkara yang patut kita buat dalam kita menghayati puasa ini. Saya ingat kalau kita boleh buat andaian macam ni pun boleh jugalah. Tuan-tuan, apa akan tuan-tuan buat kalau di rumah kita ini ataupun Rasulullah menjadi tamu di rumah kita? Tuan-tuan bayangkan mana Rasulullah bertandan rumah kita, menjadi tamu rumah kita. Allah, apa kita buat? Nabi solat berjemaah contohnya, takkan kita sembahyang di rumah. Nabi baca Quran contohnya, takkan kita nak buka TV. Dan seumpamanya, tuan-tuan bayangkan, kita cuba bayangkan. So bila Ramadan datang pada kita, apa yang patut kita buat? Kita berbayangkan demikian. InsyaAllah kalau kita buat tuan-tuan hayati begini halu satu-satu, kita akan semangat insyaAllah. So saya ingat masa begitu mencuburi kita, dan saya buka ruang untuk soal jawab. Untuk soal jawab, tuan-tuan boleh tanya direct, dan kalau rasa malu tulis pun boleh, ataupun hantar SMS, WhatsApp kat saya pun boleh juga. So nombor dia 03 930 7128. Okey, 930 7128. Ada soalan? Kalau tak ada, kita aju soalan kepada doktor kita atau baru nak tulis? Okey. So sambil dia, bila ada soal terus bagi, dan apa dia ni kita akan terus jawab. Okey, untuk seterusnya Dr. Basit, boleh doktor jelaskan amalan-amalan sunnah ini mengikut keutamaan. Buka puasa keutamaan macam mana? Sahur keutamaannya macam mana? Begitu juga dengan tarawih, qiyamul lail dan yang berkaitan dengannya lah. Supaya bila kita buat, itulah cara terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi. Jadi soalannya tentang apakah amalan-amalan sunnah yang patut kita utamakan di dalam menghadapi Ramadan. Jadi kebetulan saya ada satu risalah ini, mungkin semua sudah pelajar jemaah sudah dapat. Amalan-amalan di bulan Ramadan ini kita buat secara ringkas. Sudah tentulah keutamaan yang paling utama, nama dia pun bulan puasa, bulan Ramadan. Maka tentulah yang utama sekali, kita perlu berpuasa dengan sebaik-baik. Puasa bukan hanya sekadar tidak berhenti makan saja, tetapi puasa iaitulah mendidik jiwa. Kemudian yang kita patut utamakan atau kita fokuskan dalam Ramadan ini iaitulah Ramadan dan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran. Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan padanya Al-Quran. Kata di ulama-ulama yang mentadabbur Al-Quran, dia kata seolah-olah Ramadan itu bekas. Ramadan bekas, Quran itu isi. Jadi tidak logik lah kalau kita duk cuci bekas ya. Orang mari rumah kita angkat pinggan hak kita beli di China, comel sekali. Pinggan dia beli di China ni, tak ada di Malaysia, tahu atas meja. Kita duk ingat nak jamu biar padan dengan pinggan lah. Kalau tidak pun nasi dagang kata orang dah, mari ganung. Lama menunggu duk suhu ke pinggan dia comel tu, waktu mi Maggi cuah dalam tu logik. Itu dia panggil, maknanya Ramadan itu bekas. Kita kadang-kadang duk gilak bekas ya, tak ada isi. Maka di antara isi kandungan yang patut diletak dalam tu, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturun padanya Quran, maka kita jadikan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Kita kena baca dia tuan-tuan. Cuma macam mana dengan kita gitu, boleh baca tak boleh baca? Saya kadang-kadang saya interview orang-orang kita di masyarakat kita, kata baca Quran tak bulan Ramadan?
Dia kata tak boleh baca. Saya kata satu benda yang ajaib, di saat pen boleh baca Quran, tidak pen boleh baca Quran sekarang. Banyak beli belakang orang jual tu habis. Tak cukup orang tak mari jual apa, dia beli online pen baca Quran, tapi tak baca juga. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita kena ingat, alat teknologi moden yang ada hari ini menjadi hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Hujah. Kenapa mu tak baca Quran? Tak erti. Pasang Quran ikut. Sibuk duduk dalam kereta boleh dengar Quran. Kalau kita tak dibaca, kita boleh dengar. Jadi terlalu banyak alat-alat yang ada. Handphone ni ada Quran belakang dalam tu tak? Bahkan ada sibuk benar, dia tanya, Ustaz, handphone ada Quran ni, kenapa kena ambil wuduk ke? Kata ambil wuduk apa? Kita bagi handphone bagi Quran. Dia kata macam mana pula ada Quran? Kata cuba ambil kapak belah handphone. Oh, belah tengok ada Quran dalam tu. Tak ada Quran, dia ada bayangan saja. Macam kita ni. Kita ada Quran tak kita dalam dada kita ada Quran. Tapi kalau belah cari tak jumpa. Nah, itu yang barat sikit. Jadi tak payahlah kita. Jadi tidak perlu ambil wuduk ketika itu. Maka para jemaah, kita mesti atur jadual. Kalau tak mampu sungguh, di surau, di masjid sudah ada kelas baca Quran. Dia panggil tadarus Quran, itu bahasa kita. Kalau tadarus maknanya, sebenarnya kalau tadarus tu ulang kaji. Kalau ni kita baca ramai-ramai begitu, tak apalah, biar cukup kotak. Paling tidak kita letak target tahun ni, paling minima, paling kurang mesti khatam Quran. Aku malu dengan Tuhan, Allah Ta'ala hantar mari kitab dia, aku tak baca. Lepas tu macam mana bila masuk dalam kubur nanti, muka nak tanya kitab apa, awak kitab apa? Quran. Saya tak tahulah, dia tanya ada soalan kedua ke, cukup setakat itu. Kalau soalan kedua, takut malaikat tanya pula, awak baca tak? Agak-agak nak jawab macam mana. Ini dipanggil persoalan yang kita kena ambil berat. Kalau tak mampu juga, tuan-tuan, buatlah. Pergi duduk dalam halaqah, orang duduk baca Quran di masjid, supaya kita mampu khatam sekali dengan mereka, walaupun kita angguk saja. Timur pula muslimat ni rajin dia buat khatam Quran WhatsApp. Dr. Basri kata masyarakat hari ni semuanya bermazhab WhatsAppi belakang. Tidak mazhab WhatsAppi, dah ada WhatsApp belakang, WhatsAppi. Jadi dia ada grup, dia panggil grup WhatsApp ni, khatam Quran setiap hari. Dia dalam grup dia ada 60 orang, setiap orang baca setengah juzuk. Bagi awak baca 1 hingga setengah, orang ni pula setengah hingga 1 hingga 2. Akhir sekali pukul 5 pukul 6 petang semua kena khatam. Dia tak alam kita khatam hari ni. Jawabnya tak ada, khatam seorang-seorang setengah juzuk je. Itu sebenarnya permainan-permainan yang nak melekakan kita supaya kita rasa kita khatamkan setiap hari. Sebenarnya tak, kita khatam Quran setakat yang kita baca tu. Kecuali kita duduk dalam halaqah baca ramai-ramai, duduk dalam majlis itu, kalau khatam sungguh dapat. Ni tengok dalam risalah ni benda-benda yang pelik berlaku. Dikatakan Muzani menceritakan Imam Syafi'i boleh khatam 60 kali di bulan Ramadan. Saya tak tahu macam mana dia khatam. Allah Ta'ala beri terlalu laju dia punya kelancaran. Imam Syafi'i ni Quraisy. Baik, yang ketiga yang kita kena buat, qiyamul lail. Bila sebut qiyamul lail, tuan-tuan kena ingat, qiyamul lail ni dia bermula selepas solat Isyak. Ramai orang tanya saya tahu Dr. Basri dapat kata soalan cadangan baru. Semua orang nak harapan baru belakang kan. Cadangan baru ni dia kata apa? Kita solat buka puasa di masjid ramai-ramai, kemudian kita solat maghrib dan terus tarawih. Lepas Isyak pakai colik habis kita. Kata mazhab mari mana pula awak ni. Nama dia qiyamul lail. Qiyamul lail tak boleh bermula lepas maghrib, dia kena mula lepas Isyak. Lepas solat Isyak baru bermula. Jadi para jemaah sekalian, qiyamul lail, kalau tempat kita kat qiyamul lail ni kita fokus kepada tarawih lah. Ya. Cuma timbul lagi isu, saya rasa patut tak timbul dah. Dr. Basri berkata tak payah timbul dah, isu 8 ke 20. Lama sangat dah duduk balas waktu tu. Tak habis lagi kan tu hadis. Boleh habis dah, boleh tamat. Kalau ada lagi orang nak bincang, tak payah bincang dah. Siapa mereka kalau solat 8 bukan tarawih. Lepas tu nak kata apa tu? Jadi ini siapa begitu sekali kita punya tidak faham. Walahnya kalau kita nak tengok, Imam Syafi'i kata pernah aku solat tarawih di Madinah 39 rakaat sekali dengan witir. Kenapa kita tak buat sekali? Istihar surah kita ni tahun ni dah naik semangat sikit pasal forum perdana kita ni, kita nak solat tarawih macam Madinah 39. Baru tak ada orang bagi. Bukan lagi ramai lagi tak ada orang.
Tapi kalau ajak zikir melompat jangan main sampai keluar, tak cukup tempat. Baik, jadi kita katakan salatul laili masna masna. Tengok dalam cerita ni, ketika Nabi salat dengan para sahabat dia sampai setengah malam. Sampai setengah malam dia berhenti. Sahabat-sahabat mari komplain. Berlaku dah tuan-tuan komplain tarawih zaman Nabi sudah ada. Pak kita ini biasa dah, imam kena komplain nak baca panjang sikit, mari marah lalu metagah apa Quran kak. Nyambui ke dia sendiri gitu. Sahabat komplain macam mana? Dia kata lau nafaltana baqiyata lailatina. Ya Rasulullah, kalau teruskan lagi solat ni sampai ke akhir malam, sampai ke sahur kan lagi baik. Ada orang nak komplain lagi. Kalau ada orang komplain ni bukannya itu imam lari. Aku tak mau surau ni, teguh dia tu, mau tambah lagi. Nabi kata apa? Nabi tidak layan dengan kehendak sahabat tadi, sebab Nabi tahu kita ni khuliqal insanu dha'ifah, lemah. Tengok dalam kertas tu. Maka Nabi kita jawab, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang berdiri bersama imam sampai sudah. Imam dia 20, dia 20. Imam dia 8, dia tunggu 8. Sampai itu, jangan lagi tengah jalan. Ini ada sebahagian masyarakat boleh kata bukan sebahagian lah, setengah masjid kadang-kadang. Lepas 8 ke lepas 10 kak, setengah-setengah dah pergi. Imam pening kepala duk fikir, ustaz lagu mana nak buat. Kata kau cip itu lah. Dia kata tak boleh pula tepuk pintu sakit perut ni. Sudah pula tak bila lah kak dah. Tengah duk terawih pada nak. Tak boleh, tak ada nak buat apa. Jadi ada kadang-kadang saya gurau ke imam kata gini ya, senang. Kita istihar malam ni pakai 2 rakaat ya semaya. Rakaat yang pertama setengah juzuk, rakaat kedua setengah juzuk, khatam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah tamat dah kota 1 juzuk malam ni, boleh balik. Agak-agaknya malam esok mari tak mari. Kacau imam tipu kita. Dia tanya pula ustaz dia, kalau imam tipu lagi macam ni, ustaz kata ketuk derah, batal wujud, kan boleh keluar juga. Selesai masalah. Masalah dia selesai masalah. Tuan-tuan, ambillah hadis ini, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif. Siapa dia berdiri dengan imam sampai sudah, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis bagi dia berdiri satu malam. Habis kalau orang buat setengah tu tak jadi ke? Jawab dia sudah check out sekat tu. Istilah orang sekarang dia check out dah. Mana kita solat 8, mana kita tutup buku dah, kita balik. Boleh pahala setakat tu. Tapi kalau orang sampai sudah, dia boleh bonus. Dia balik tidur di rumah dia, kerana nak kerja esok, dia dapat pahala berterusan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, banyak Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat yang begitu luas. Kenapa kita tak nak? Tak banyak pun beza je. Di antara orang yang solat sekali sudah dengan imam dengan yang lari tengah jalan, mungkin beza dalam 25 minit ataupun setengah jam saja. Kenapa kita nak lari? Di antara amalan yang patut kita fokuskan lagi, iaitulah amalan beri makan kepada orang. Pergilah cari di mana dalam qaryah kita, dalam kampung ini, orang-orang yang susah. Tak payah hanjak mari rumah, tak perlu. Bahkan hari ini jadi satu fenomena. Bila bulan Ramadan kan, nak ambil anak yatim pergi makan di hotel. Buat apa awak nyanyi ke budak? Di hotel nak boleh buka puasa dengan lagunya, dengan nyanyinya. Anak yatim kadang-kadang duduk di rumah hafal Quran. Kita duduk kacau, merusakkan peribadi anak-anak orang. Sebab jiwa dia lain. Bila makan di hotel sedap, akhir kali dia duduk fikir, kalau aku jadi anak orang kaya lah, tidak, anak yatim lebih baik. Syarikat tu untunglah dia boleh, dia panggil apa nama, SOP apa benda, dia punya istilah tu. Dia boleh nak ambil gambar besar-besar, tengok kita syarikat menaja anak yatim makan, itu jadi gambaran. Kalau betul-betul awak ikhlas, bawa belajek yang ada 5,000 habis malam tu, pergi hantar rumah anak yatim, dia boleh makan setahun dengan duit kita. Alhamdulillah tuan-tuan, kita kena belajar. Satu lagi, beri makan orang buka puasa. Beri makan orang buka puasa tak syarat miskin kaya. Yang ada kata orang kawasan orang kaya, orang miskin, asal dia puasa makan lah, kan? Jadi makan orang buka puasa hari ni kadang-kadang dia jadi eksklusif. Setiap malam satu orang taja. Minta maaf lah kalau surah kita lagu tu kan. Jadi saya bisa dengan umum. Setiap malam satu orang. Jadi bermakna 30 orang dia boleh taja majlis iftar pada tahun itu. Yang lain tak penuh dah. Habis kesian kawan tu tak ada lahazahu, tidak ada bahagia dia untuk menerima pahala orang puasa. Kenapa? Yang pertama. Yang kedua, orang nak mari buka puasa dia tengok senarai juga. Malam ni Pak Angah, malam ni Pak
nasi bokuh ni. Tak mikir dah dah. Malah ni kalau tidak nasi mandi kau ni. Dah, nasi mandi orang panggil nasi biryani, dia duduk mikir. Jadi apa salah tuan-tuan kita guna tabung iftar. Berapa nak bagi? Lillahi ta'ala. Ada orang mampu RM50, RM50. Ada kalau orang mampu RM10 je dia boleh bagi. Tuan-tuan bayangkan RM10 nak bagi dengan 30, berapa sen sehari? Berapa sen sehari? 30 sen. Ada 30 sen sehari, ya? 30 sen sehari. Tetapi tuan-tuan kena ingat, setiap jamuan yang dibuat hasil daripada kutipan dana yang dikumpul, bermakna semua orang ada saham walaupun 50 sen sehari. Dapat pahala tak dapat pahala? Dapat pahala. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang pertama, kita untung di situ, tabung disatukan, untungnya setiap hari orang yang ada saham dalam tu dapat pahala. Sikit cara sikit. Yang kedua, lebih dekat kepada keikhlasan. Sebab tidak ada nama-nama yang ditayangkan. Tak ada nama. Kalau ada nama tayang, jadi kita memikir orang ni tak sedap, orang ni sedap, macam-macam. Jadi dia kata kadang-kadang lebih tabung. Tak ada masalah tuan-tuan. Lebih setakat 15 hari cukup. Kita tengok bajet untuk 15 hari lagi berapa. Yang lebih lagi tu hantar terus kepada sahabat-sahabat kita yang kelaparan di bumi Halab yang tidak ada makanan hari ini. Di bumi Rohingya tak cukup makanan. Kita kenyang di sini, saudara kita di sana kelaparan. Tak ada kau orang nak bawa sana? Masih ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ruang pahala yang begitu banyak Allah Taala buka kepada kita. Kemudian yang besar sekali tuan-tuan jaga di sini, iaitulah menjaga lidah dan kata-kata nista. Maka itu yang banyak kita kena buat. Kemudian seperti yang Dr. Basri sebut tadi, iaitulah perbanyakkan doa di bulan Ramadan. Sebab di antara tempat mustajab doa iaitulah bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa, ada riwayat kata hina yuftir, ketika dia nak buka puasa. Kita kena buka puasa, tak ambil tempoh sikit, 5 minit paling tidak. Kita doakan, ya Allah aku nak sihat, anak-anak aku sebut nama seorang-seorang. Kita ada anak berapa orang? 5 orang contoh. Anak yang pertama masalah apa dia? Rajin solat tapi duit tak pernah hantar. Ada juga lagu tu dah. Kalau bak warak anak dia ni 2 serpai tak mau pakai. Kalau balik kampung dah. Balik kampung berhubung dengan email dia. Tapi kalau mak minta biti kak, tak apa nak klik. Ada perangai lagu tu. Ada orang masya-Allah lambat duit. Mak nak duit sikit ni. Mak nak berapa? Bagilah 500, 1000 dia masuk akaun. Tapi jambul tinggi, tak pernah tutup aurat. Itu penyakit. Jadi doa untuk anak kalau boleh setiap orang disebut nama dengan penyakit yang dia ada. Ya Allah, anak aku ni baik, ibadat kuat tapi dia punya laser mulut macam-macam. Ia ni pula kuat, dia punya baik dengan orang tapi tak baik dengan Tuhan sebab tak tutup aurat. Jadi kita cuba ambillah masa yang peluang. Tak usah duk sibuklah apa ni bungkusan hak mari daripada bazar tu, duk sibuk sangat. Duk sibuk tu, meninggallah tak minum air tu lah hari ni dah. Sibuk tu doa akhir kali pakai sudah gitu. Ini dipanggil tuan-tuan, kita tidak ada fiqh aulawiyat, tidak ada fiqh keutamaan. Sebab apa? Kita duk mikir benda yang kecil tapi tidak mikir benda yang menjadi matlamat yang besar di dalam gerak kerja kita. Saya kira penyatuan duit tadi memang matlamat besar. Tapi bila kita kemukakan cadangan, pengurusi mari bisik, payah ustaz, saya setuju dah cadangan, tapi ahli-ahli qaryah yang biasa nama dia ditulis di dinding tu tak setuju. Kata-kata setuju, gugurkan dia. Ramai lagi orang lain yang ikhlas, ramai lagi orang lain yang ikhlas. Kenapa kita nak eksklusifkan semua benda dalam perkara ini? Bukan semua dalam benda ibadat ni perlu disinah harian kan? Patutlah kita cukup dengan malaikat menulis. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, nampak sampai kepada saya beberapa soalan. Okey, so di antaranya disebut di sini Nabi seorang yang sangat pemurah, tapi bila masuk Ramadan Nabi lebih pemurah. So apa faktor yang mendorongkan? Satu. Soalan kedua, ini masalah hukum fiqh, korek-korek, tahu korek-korek? Korek hidung, korek telinga, bila buang besar korek kat sana kat sini, maknanya boleh batal puasa ke tidak? So ada dulu soalan. Saya pernah jawab, itu pasal dia jawab. Terima kasih Tuan Fauzi. Ahli panel kedua, sebab saya Dr. Basri, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu tadi saya bila saya duduk depan ni, saya tengok jam. Masih 9.30.
9.30. Jadi saya tengok tuan-tuan lain macam. Jadi saya akan ringkas sikit ni kita punya jawapannya. Pertama sekali, aktiviti korek mengorek. Dan bulan puasa ni biasa aktiviti korek ni dilakukan oleh kapal-kapal korek. Tapi kita biasa korek dengan telinga kita lah. Ini satu masalah juga kita. Lain orang suruh korek, lain kita korek. Tadi kita pasti suruh korek duit bagi dekat masjid, ini kita korek hidung akibat pencemaran alam hasil pada bauxite dan sebagainya. Korek telinga sebenarnya tidaklah membatalkan, walaupun mazhab Syafi'i ada bahas dia kata telinga itu bila termasuk bahagian dalam boleh membatalkan, tapi dalam majma' fiqh Islami dia kata antara telinga dengan tekak kita tak ada benda yang menyebabkan kalau kita korek itu kita korek tangan kita keluar kok mulut tak itu. Bahkan kalau kita guna dipanggil pencair tarik telinga, kita pergi doktor pakar dia tembok cair kan, itu pun tidak membatalkan, kecuali kalau pecah ke gendam. Itu pun kalau pecah ke gendam pun dia tak sampai dekat tekak kita. Sebab itu telah diputuskan dalam majma' fiqh Islami menggunakan air wash, basuh telinga tadi, air basuhan telinga itu tidak membatalkan puasa, tak membatalkan puasa, tak ada masalah dah. Nak korek telinga tu, cuma orang nak korek telinga tu kena tanya apa tujuan dia nak korek. Dia nak korek tu kalau dia rasa biji-biji timuh agak banyak baik dia korek, tapi kalau dia nak korek biasa-biasa tu tak payahlah bagi saya. Baik korek pitih lagi utuh. Tapi asasnya kalau korek hidung dan sebagainya tidak membatalkan. Dari sana ada perbahasan lebih mendalam sedikit dari sudut kita masukkan ubah dalam lubang punggung dalam bulan puasa, meskipun dalam mazhab Syafi'i dia kata benda tu manfaat maftuh boleh batal, tapi kalau ikut majma' fiqh Islami dia kata benda tu bukan perut, walaupun dia rongga tapi dia bukan perut. Ada beza. Ada 3-4 mazhab yang mendefinisikan perut. Perut di dalam perut itu ada rongga. Sebagian ulama kata rongga tak masuk dalam kata-kata perut. Perbahasan tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang telah saya terjemahkan berkaitan dengan isu-isu baru kaitan dengan berat puasa. Satu lagi apa ni? Nabi SAW soalan ditanya kenapa Nabi SAW dianggap macam angin yang laju. Sebenarnya Nabi pemurah. Bulan tak puasa pun Nabi pemurah. Bulan puasa Nabi lebih pemurah. Bulan tak puasa Nabi bersungguh beribadat. Bulan puasa lagi bersungguh. Itu maknanya Nabi mengambil kesempatan daripada ruang yang ada untuk pertama mencari kelebihan yang ada pada bulan tu. Kadang setengah orang ni tuan-tuan bila kita sebut kelebihan ni dia pandang macam ibadat kita kalau nak cari kelebihan bulan Ramadan itu ibadat orang awam. Kita tak ibadat cara itulah, kita ibadat kerana Allah. Ada kelebihan tak ada kelebihan kita itulah. Sebenarnya jadi petunjuk pada kita ialah Nabi mengajar pada Nabi memanglah cinta itu nombor 1 pada Allah Ta'ala. Sama ada kelebihan tak ada kelebihan, Nabi memang nombor 1. Nabi sentiasa ke depan. Tapi dalam mengejar fadilah tak ada masalah kita kejar fadilah. Tak ada masalah kejar fadilah. Sebab kejar fadilah itu Nabi yang suruh. Dan Nabi sendiri tuan-tuan suruh kita berdoa setiap kali selepas azan kan, supaya Allah Ta'ala menganugerahkan pada baginda maqam yang terpuji. Nabi nak maqam tu dan dia suruh umat dia berdoa. Jadi apakah kita nak memperlekehkan amalan Nabi? Kita kata Nabi sendiri amalan dia kelah orang awam, nak ke syurga, nak maqam terpuji. Nabi suruh jangan kata begitu. Sebab itu tuan-tuan Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut, saya ulang balik sebagai ringkasan Ibn Qayyim menyebut dalam kitab Majalis Salikin, dia kata orang beribadat ni ada 4 tahap. Satu, beribadat kerana nakkan Allah dan nakkan benda yang disediakan oleh Allah. Yang kedua, orang beribadat kerana nakkan Allah, tidak nak benda yang disediakan oleh Allah. Yang ketiga, orang beribadat tak nak Allah, tak nak apa yang disediakan oleh Allah. Yang keempat, beribadat nak apa yang disediakan oleh Allah, tak nak Allah. Pelik ke benda pelik? Cepat sangat ke benda disebut tu. Ya, ada orang beribadat dia nak Allah, nak pada Allah dan nak apa yang disediakan oleh Allah. Kita nak cinta kita beribadat pasal Tuhan suruh, kita nak kerja lah. Yang kedua, kita nak juga apa yang disediakan. Dia sediakan syurga, kita nak. Dia sediakan jiwa yang tenang, kita nak. Dia sediakan pahala, kita nak. Jadi kita nak Allah, kita nak apa yang disediakan oleh Allah. Inilah dia para Nabi. Ibadat para Nabi ini tahap dia. Wali pun gini tahap dia. Yang kedua, orang ibadat dia nak Allah ya, nak cinta pada Allah, dia tak nak terima benda yang disediakan oleh Allah. Mustahil.
Kalau yang kata mustahil orang tu beribadat nak Allah, tak bos dia pun. Kerana kalau itu tahap tabak dia, bermakna dia letak diri lebih tinggi daripada Nabi. Mana ada ibadat lebih tinggi daripada Nabi? Tak ada lah. Nabi paling tinggi martabat dia dalam soal beribadat. Yang ketiga, orang beribadat dia tak nak Allah, dia tak nak bersedia Allah, dia pura-pura. Itu munafik. Depan kita di puasa molek-molek, dia bukan nak puasa, pahala puasa pun tak nak, cuma ngai korang. Dia ngai korang macam munafik zaman Nabi. Dia sembahyang tak tahu, munafik zaman Nabi tu sembahyang, tapi sembahyang tak ada nilai. Dia sembahyang, ingat ni, dia sembahyang tapi sembahyang tak ada nilai. Munafik zaman kita tak sembahyang terus. Munafik zaman Nabi kelah pakai serban sembahyang apa, tapi tak ada nilai. Yang ketiga, orang yang nak apa disediakan oleh Allah, tak nak Allah. Ini masalah sikit. Ini kali-kali Nawawi dengan ahli ibadat korporat. Kita terlalu nak benda tu, nak benda kan. Lalu kita lupa pada Tuhan yang beri benda. Patutnya kita nak pada Tuhan yang beri benda, lalu kita nak pada benda yang diberi pada kita. Baru comel. Ni nak benda saja. Nak benda. Nak kenapa? Orang kata gini, macam kita kata nak datang ke surau ni. Apa yang disediakan oleh surau? Ayam panggang. Mari lalu. Kalau tadi surau depan apa disediakan? Sekupat megi. Tak gitu. Jadi kita nak apa yang disediakan oleh Allah sahaja, tapi tak nak pada Allah. Ini bukan kata-kata haram tak, benda itu dibenarkan, tapi dia punya, Imam Nawawi kata sebagai kualiti iman dia. Lalu nak kebendaan, walaupun tak salah sudah tu, tapi kebendaan itu nombor 2, nombor 1 Allah. Wallahu. Kita terus soalan tuan-tuan, harap bersabar dulu tapi kita nampak tuan-tuan semangat lagi tu. Dan pihak Universiti belum bagi syarat apa-apa lagi ni. So kita jalan dulu. So soalan Ustaz, soalan saya, mana lebih menjadi keutamaan awliyawiyat semasa hendak berbuka, sama ada makan kurma dahulu dan terus solat, atau makan nasi dan solat? Mungkin Dr. Fasih boleh jawab tu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Eloknya kita macam tadilah, supaya macam awal tu, mana kita ambil rutak kalau ada, kalau tak ada pergi kepada tamar dan minum air, solat dulu, kemudian baru kita makan nasi. Itu yang sepatutnya. Perut kita pun tak terkejut sangat. Ini macam tsunami masuknya. Nah, cuma saya pun pelik je masyarakat kita ni, kalau ada tempat-tempat yang buat penganjuran macam tu, dia sanggup tak pergi, biar tak saya makan free hari ni, pasal lambat nak makan tadi. Boleh jadi kalau dah siap makan, dia boleh slip, boleh balik tak payah sembahyang maghrib. Itulah satu budaya yang agak sukar untuk kita nak didik sampai hari ni. Memang banyak tempat bila kita cadangkan kita solat dulu, lepas tu baru makan, dia kata tak boleh, orang tak mari, sebab dia kata lambat nak boleh makan, sedangkan sudah makan. Jadi sepatut jadi sudah adabnya begitulah. Kita mula dengan itu, kemudian baru kita makan. Cuma timbul lagi soalan, kalau kita buat majlis jamuan macam tu, jadi pahala jamu orang buka puasa tu boleh ke tuan taman lah. Sedap juga dia punya soalan tu. Jadi kita buat nasi letih-letih ni tak boleh lah pahala buka puasa. Kau nak tahu sebab sedih, letih juga tak jawab dah. Jadi saya pun tengok dalam kitab, ulama mengatakan satu package, dia panggil wajibatul iftar, makan sampai kenyang, bermakna samalah dengan buka puasa dengan buah tamar kemudian sambung dengan nasi, maknanya package. Itu package yang kenyang. Tuan-tuan jangan bimbang, kalau buat lagu tu pun pahala jamu orang buka puasa dalam hadis tadi masih lagi dapat. Wallahu a'lam. Okey, dan ada satu soalan yang sangat cukup penting sangat. So kita terus baca So macam mana kalau seorang dia bersakit, contohnya penyakit lelah, kencing manis, buah pinggang, jantung. So bila dia nak ambil sesuatu rawatan, apa yang dia patut lakukan? So kesan puasanya macam mana? Mungkin Dr. Basri boleh jawab, insyaAllah. Bagi pesakit-pesakit ada sebutkan oleh pengusi tadi, termasuk penyakit kencing manis dan sebagainya lah, biasanya kita akan buat rawatan dialisis atau hemodialisis. Jadi pengguna rawatan dialisis ini dia akan melibatkan air, cecair dan sebagainya. Jadi di situ telah timbul sedikit perbezaan pandangan ulama sebab masa kini. Sebahagian ulama kata rawatan dialisis dan hemodialisis itu membatalkan puasa, dan sebahagian lagi tidak batal puasa. Dalam satu ceramah saya pergi ceramah, saya lebih suka pegang pendapat ulama yang kata batal kerana
masalah penggunaan air di situ. Tapi bila saya selesai ceramah tu, seorang hadirin ni yang ada di bawah tu, dia sebut ustaz, ada seorang ustaz mengatakan bahawa tidak batal. Saya kata tidak ada masalah, memang isu tu ada dua pandangan ulama masa kini, satu kata batal, satu kata ada batal. Cuma bagi majma' fiqh Islami hak kata batal tuan-tuan, dia buat beginilah, pertemuan antara dua benda. Pertama keharusan, yang kedua keafdalan. Jadi bagi saya, kalau kita lihat dari segi keafdalan, bagi saya lah, kita berbincang dengan doktor-doktor pakar, semua menasihati bagi mereka terlibat kecimani, sakit-sakit yang suka tadi, elok mereka masa buat rawatan tu tidak berpuasa. Lebih utama masa nak buat dialisis tu, mereka tidak berpuasa, jadi tidak susah. Mana dah tahu makna buat dialisis dia pernah pula. Kalau ikut Ibn Taymiyah datang, dia guna kaedah lain, dia puasa jadi batal ni apa-apa, sebab penat atas penat. Penat atas penat bagi dia. Sebab tu bagi dia menghukumkan berbekam tu batal. Imam Syafi'i berbekam tu tak batal. Kenapa dia kata gitu? Sebab bekam tu semakin penat. Kita dah penat berpuasa, lepas tu kita bekam pula, jadi dua kali penat, tu menyebabkan batal. Tapi fuqaha Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, dia tak kata benda tu sebagai batal. Jadi kesimpulan saya nak kata tuan-tuan, dari segi aulawiyatnya lah, kalau nak hari-hari nak rawatan menyebabkan penyakit-penyakit anggap teruk, kalau kita tak puasa pun tak apa, dan boleh diqada pada hari-hari lain. Boleh diqada pada hari-hari lain. Wallahu sakit-sakit lelah, asma dan sebagainya, menyebabkan pemakaian inhaler, turbohaler, nebulizer. Ini tiga istilah yang biasa dipaham dalam dunia perubatan. Itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Sebab apabila kita tekan dia punya tu, dia akan keluar cair ubat dan sebagainya. Dia hanya ada 0.06 ml aja, sikit sangat. Sedangkan apabila kita ambil air sembahyang lekat kat tekak kita tu banyak daripada tu. Sedangkan tak ada ulama kata berkumur pada bulan puasa tu membatalkan sembahyang, tak ada ulama kata. Tiba-tiba kita nak hukumkan inhaler tu boleh batal, tak mungkin. Dengan jumlah air yang sangat sedikit. Jadi ulama kata nak batal tadi, batal tu sebab dia benda tu masuk melalui rongga. Sedangkan benda ni tak sampai apa pun, dia sakat tu saja. Jadi oleh kerana itu nebulizer ke apa ke, inhaler, turbohaler, itu sebenarnya adalah tidak saya pegang pandangan ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa atas alasan bila kita kias kepada wuduk, air wuduk yang kita pakai itu masih dia punya kuantiti terlekat kat tekak itu sangat banyak, tak batal ulama kata. Takkanlah inhaler yang lebih sedikit itu tidak hukumkan sebagai batal. Walaupun begitu, majma' fiqh Islami tuan-tuan, dalam 16 perkara, ada 16 perkara yang telah difatwakan daripada nombor 1 sampai nombor 16 perkara disebut di situ, dia tetap tulis bawah. Sekiranya rawatan-rawatan seperti ini boleh dilewatkan dan diambil selepas waktu berbuka, maka elok dan lebih afdal diambil lepas waktu berbuka. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Tengok pada masa kita dah 9:40. Macam mana tuan-tuan nak terus, kita nak terus ni. Walau macam mana pun kita, ialah banyak benda yang kita fikir. So mungkin Dr. Basri boleh buat ulasan penutup barangkali beberapa minit, dan mungkin Dr. Basri lepas ni silakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan ini yang saya sebut di awal tadi, iaitulah kita kena fokus balik kepada matlamat puasa. Yang kedua, kita ingatlah bahawa puasa ini anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Kalau di awal puasa dulu, orang puasa 23 jam, Maghrib dengan Isya yang boleh buka. Tapi bila mari uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum, Allah Ta'ala benarkan malam tu untuk kita boleh makan, boleh lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang pada siangnya, dan juga malam untuk kita beribadat. Jadi para jemaah, kita ambillah peluang, kita letak dalam jiwa kita seolah-olah ini Ramadan yang terakhir untuk aku, maka kita buatlah yang terbaik, sebab peluang itu sangat singkat. Saya teringat pada satu cerita dari kalangan ulama salaf, ada yang mengatakan daripada Hasan Basri atau lainnya, dia pergi ke kubur menghantar jenazah kawannya mati. Bila sudah ke bumi, Syekh ni tanya kepada kawan-kawan yang ada, dia kata, kamu ingat sahabat kita dalam kubur tadi, dia nak apa? Dia nak apa sekarang? Dia nak suruh bini dia mari turun kubur ke macam mana? Jadi semua mengatakan bahawa sahabat ini bercita-cita kalau boleh balik semula ke dunia untuk menambahkan ibadat. Kata Syekh, dia telah tamat tempoh,
kamu yang masih hidup mempunyai ruang dan peluang yang besar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita masih ada peluang untuk beribadat. Ambillah peluang yang besar ini. Jangan sampai bila sudah tamat tempoh menyesal sudah tidak berguna, nak balik ke dunia tak ada sampai nak hantar lagi lah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perbincangan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum. Jazakallah khair. Pusratul Masri. Sebagai kesimpulan, saya nak jawab ada satu soalan yang ditanya. Ada pendapat menyatakan orang yang tidak dapat berpuasa kerana ada masalah kesihatan tidak payah ganti puasa tetapi hanya bayar fidyah. Betul ke Ustaz? Ini salah satu. Jadi oleh kerana soalan itu berbunyi, ada pendapat menyatakan ya. Kalau beberapa buah kitab kita rujuk antara Sahih Fiqh Sunnah dan sebagainya, memang ada pandangan ulama yang mengatakan kalau orang tu dia ada masalah kesihatan lalu dia tidak puasa atau dibatalkan puasa kan, jadi timbul isu kemudian tu apakah dia perlu bayar fidyah saja atau perlu qada. Ada, kita jumpa pendapat, tapi pendapat tu bagi saya tak kuat. Sebaliknya orang yang membatalkan puasa masalah kesihatan ni tengok dua keadaan. Kalau dibatalkan puasa kerana keadaan perlu dia batalkan puasa, dia boleh batalkan puasa. Dan ghalikun nas man kana minkum maridan aw ala safarin fa'addatu min ayyamin ukhra. Ayat tu suruh ganti hari-hari lain. Yang kedua, orang sakit yang boleh ganti, maka hendaklah ganti. Yang kedua, orang sakit tak boleh ganti. Ada, dia sakit kan, dia tidak boleh ganti. Dalam fiqh manhaji dia jelaskan, orang yang sakit kemudian dia tak dapat puasa, dia sembuh dan dia mampu berpuasa, ganti, tetapi dia tidak ganti, patut wajib dia ganti lah. Dia tak ganti. Bila dia tidak ganti, maka pada masa itu waris-warisnya kena ganti bagi pihak dia. Tapi kalau dia sakit, lepas tu dia sembuh, dalam kerangka dia nak ganti, dia mati, maka oleh kerana tidak wajib bagi waris-warisnya menggantikan puasa tersebut. Itu tuan-tuan tengok ya, dalam kitab fiqh manhaji, itulah biasa keterangan yang diberikan. Dia mengikut keadaan mampu tak mampu orang sakit tu. Dan satu lagi, orang sakit yang mana dia ada sejenis satu persen orang ni, dia sihat, bukan dia sakit. Satu jenis dia tak puasa, penyakit dia penyakit tak puasa, bukan sakit-sakit, penyakit dia tak puasa. Dia tak puasa sampai umur dia 70 baru dia ada kesedaran, baru ada insah dia nak puasa. Jadi nak puasa tak larat dah, memang tak larat nak puasa. Jadi dengan bayar fidyah, bayarlah, cukuplah dia bayar fidyah sahaja. Cuma ada perbahasan mazhab, ada yang kata berganda. Saya dalam ini kata saya cenderung kepada hadis dan juga pandangan Syekh Qaradawi yang mengatakan tidak perlu berganda, ikut tahun dia dah buat saja. 30 hari macam tahun ni 30 kali je, 30 dua lori trailer. Buat mari lori gala tu. Dan saya pernah dengar sahabat saya tu Imam Besar Yunizar cerita. Dia kata orang buat mari ke masjid sebeng besar. Ingat aku buat mari nak buat kenapa? Buat mari berah. Dia tanya berah buat apa? Berah tadilah. Maknanya ada insan-insan yang sedar pekat tua dah. Dia nak puasa tak boleh lah. Bila masa tak boleh, jawabnya kena bayar fidyah, tak gugur. Dia kena bayarlah fidyah. Buat mari selori. Mujur. Baguslah tuan. Tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran ni. Satu masalah. Wallahualam. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dan kita di penghujung ini, mungkin sebagai kesimpulan, saya ingat ada seorang tok guru, dia pernah, dia kata kalau kita nak suruh semangat puasa tahun ni, dia kata kalau boleh tulis apa yang kita nak capai pada tahun ni. Contoh macam nak tamat satu Quran satu kali, kalau tak dengan sembahyang sunat tak pernah tinggal, sembahyang berjamaah tak pernah tinggal. Dia kata kalau boleh tuliskan beberapa senarai, lepas tu letak senarai semak, kemudian letak bawah sejadah. Letak bawah sejadah, tujuan apa dia buat tepi sejadah. Kemudian setiap kali sembahyang kita buka, kita berdoa pada Allah, ya Allah, capailah hajatku tahun ini ya Allah, untuk dapat beberapa senarai yang kini. Setiap kali sembahyang sunat, sembahyang berdoa selalu. InsyaAllah bila kita banyak-banyak minta, Allah Maha Pemurah, Allah akan bagi pada kita, insyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, satu
kata-kata lah, ke pasar tani jumpa mak tok. Sampai kat sini saya kena stop sebab masa pun sangat lambat ya. Okey, pihak majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada dua orang ahli panel kita, Dr. Profesor Madar Dr. Basri, Dr. Abdul Basit, dan kepada tuan-tuan sekalian, Masya Allah, yang nampak begitu istiqamah dan nampak macam tak nak lari lagi. Semoga Allah memberkati kita semua dan Allah memberi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Dan semoga apa dia, puasa tahun ni puasa terbaik untuk kita. Wa jazakumullahu khair, dan semoga kita bertemu lagi di lain masa. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah.